dan menyedihkan juga lagi ada mana rakyat di mana kerajaan Islam terutamanya negara Arab yang memberi sokongan pada Israel kan. Jadi kita di sini untuk ambil pelajaran, kita belajar sirah. Sirah tak semestinya sirah Nabi saja, tapi Palestin pun juga ia terkandung dalam Al-Quran. Mana ia maknanya ia sirah yang patut kita pelajari dan kita ambil tahu sebenarnya sebelum berlakunya uh, 7 Oktober ni kita macam ikut-ikutan lah maksudnya kan kenapa asyik perang tak habis-habis, tapi alhamdulillah UN tu kita sekarang ni dah dapat macam-macam information dan kelas kita duduk betul apa yang Ustaz Kubaid tolong apa yang usahakan adanya demonstrasi center, adakah berbagai-bagai uh, apa tu sumber ilmiah dengan sesi-sesi untuk memahami kenapa kita perlukan sokongan semua untuk membebaskan Palestin. So Ustaz, pagi ni tajuk kita dah boleh diberi uh, al-Wahan kan. So insyaAllah hadis berkenaan akhir zaman. So silakan Ustaz, silakan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa pagi ni. Saya semalam jumpa Ustaz Zulkhairi buat pertama kalinya secara yaqtah secara sedar. Selama ni berhubung WhatsApp dan berbalas komen dekat social media. So alhamdulillah Ustaz Zulkhairi pun rasa dekatlah kot dengan jemaah Ahsanul Amalah, yang saya pun tak tahu mendekat tu macam mana. Sebab saya bang Ustaz Zulkhairi pun macam tak sempat sangat semalam kat Pesta Buku. Tapi nampaklah apa nama ni, kita ada ikatan dari segi ilmu dan juga pertemuan ilmiah macam ni. Dan itu membuatkan kita cepatlah rasa selesa untuk berkenalan dan berkawan walaupun tak pernah jumpa dan berhubung pun selama ni. Dan topik pagi ni saya ucap terima kasih pada Puan Syeda sebab dan semualah ahli jemaah kita, sebab dia agak menyedihkan lah. Kadang-kadang saya pergi kuliah surau masjid, agak menyedihkan suasana tu. Bukan menyalahkan, tapi ini suasana yang agak hibur bila kita fikir yang itu adalah perkara yang paling dikehendaki oleh Israel. Kenapa perang ini perlu berlaku dalam tempoh yang lama? Sebab ia akan membosankan orang-orang yang berada di luar Gaza. Bila kita dah 50 lebih hari kan peristiwa di Gaza ni, dan barangkali ini yang paling lama. Setakat saya semak pun paling lama 1 bulan perang-perang yang terakhir. Tapi ini kali sudah lebih 50 hari dan ya kita boleh jangka yang orang akan mula kebosanan. Dan Malaysia pun dah tak ada demonstrasi, dah tak ada apa. Maksudnya tengok minggu pertama kan, semua orang nak buat demonstrasi, baguslah kan. Ya, kita raikan dan kita sukalah suasana tu. Tapi semangat akan hilang, semangat akan pergi. Yang kekal itu adalah ilmu dan perjuangan lah. Sebab tu kita risaulah kalau suasana bahkan di masjid sini saya agak risau bila nampak macam tak baca Qunut Nazilah. Maksudnya Qunut Nazilah tu kira yang okeylah, at least Qunut Nazilah kan. Ataupun dan agak menyedihkan, saya pun start tak dengar doa untuk Palestin dalam doa selepas solat, dan itu menyedihkan lah untuk kita fikirkan. So siapa yang ada kenalan ke apa, cuba bantu untuk hidupkan suasana untuk terus tahu yang Palestin tu masih dijajah, masih tak selesai pun. Dan kalaulah selesai pun, perang kali ini masih belum tamat pun kan, selagi Palestin secara keseluruhannya belum merdeka berdaulat. Dan ni tak payah cerita benda lain kan. Maksudnya saya perasan pun kadang-kadang saya bila saya sekarang ni semua kuliah pun masih akan sentuh Gaza, sentuh Palestin, sebab dia macam mana kita nak move on kan. Dan saya rasa meja kuliah lah tempat untuk kita kempenkan supaya orang segar ingatan mereka tu tentang Gaza.
Sebab kita boleh bayangkan kalau kita pun exhausted, letih berada di luar Gaza, terbayang apa yang akan dilalui oleh rakyat mereka sendiri kan. Yang mereka tak boleh jangka 5 minit akan datang tu mereka masih hidup atau tidak. Kan. Mereka punya hidup tu adalah per minutes. Macam kita boleh bayangkan kita mati umur 60 nanti kot kan. Tapi di Gaza mereka memikirkan 5 minit lagi pun tak tentu mereka boleh survive atau tidak untuk hidup di sana. Dan mereka telah melalui tekanan itu sepanjang 50 hari yang terakhir ini. So kita boleh rasakan bahawa ini sesi yang mustahak lah untuk kita selalu ingatkan sama kita. Dalam masa yang sama kita tentu tak nak mengganggu urusan hidup kita jugalah kan. Daripada apa nama ni, tak dapat nak berfungsi pula kan sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai guru. Tetap kita kena berperanan, tapi Gaza pun tetap perlu dalam ingatan kita. Maka topik pada pagi ni saya letak topiknya Gaza mengajar tentang hidup mati. Dan saya sebenarnya ada 2 video daripada Gaza yang saya rasa sangat tersentuh, iaitu yang dalam slide ni lah. Saya tak tahu macam mana perempuan nak cari video ni, tapi ada sebenarnya dekat mana-mana, boleh cari. Iaitu sekawanan doktor yang belah kiri tu kan, doktor dan nurse, dan di belah kanan adalah wartawan-wartawan di Gaza. Ada beberapa nama, ada wajah yang familiar kan. Yang belah kanan tu ada apa nama tu, Wael Dahdoh, dan juga yang paling kiri ni adalah Mu'taz Uzaizah. Yang paling popular lah, kira wartawan paling popular di dunia pada ketika ini adalah mereka berdua lah. So, mereka masing-masing ada cerita yang tersendiri. Yang Wael Dahdoh tu yang pagi tu dia dapat berita isteri dan anak-anaknya syahid kerana rumah dia kena bom. Tapi tengah hari tu dia terus buat kerja dia sebagai seorang wartawan. Bayangkan betapa committed dia dengan kerja dia kan. Sebagai seorang wartawan, sebab ini laporan-laporan yang selama ni semua video, semua pengetahuan yang kita tahu tentang Gaza, di lapangan itu mereka yang laporkan. Dan doktor-doktor di hospital yang saya pun tak tahulah apa makna menjadi seorang doktor yang kita tahu yang macam mana orang ni nak survive, macam mana orang berbaloi ke kita buat kerja menyelamatkan orang yang berpusu-pusu datang ke hospital kita, dan setiap seorang tu keadaannya sangat severe, sangat teruk, sangat kritikal. Dan untuk menjadi doktor di Gaza tanpa gaji, tanpa apa-apa kan. Bayangkan mereka tak ada gaji lah pasal sekarang kan. Ini disebut dalam Al Jazeera punya dokumentari yang tak silap saya minggu lepas punya terbitan, yang mereka bagi satu fakta yang mengejutkan lah, bahawa semua di Gaza ni, wartawan ke doktor ke, semua sedang berkhidmat tanpa gaji. Dan apa yang mereka buat adalah semata-mata demi Gaza. Dan yang menarik 2 video ni adalah mereka nyanyikan lagu yang sama. Lagu ni saya nyanyi waktu zaman belajar dulu, waktu dalam mukhayyam, kalau ada perkemahan, geng-geng kita kan. Kadang kita apa nama ni, malam-malam kita qiyamul lail tahajud sama-sama. Kadang pagi-pagi lepas subuh tu nyanyi lagu ni. Lagu ni sebenarnya lagu yang sangat sangat bersejarah lah. Dia banyak digunakan oleh gerakan-gerakan Islam di Timur Tengah. Sebab nasib gerakan Islam di Timur Tengah ni agak menyedihkan. Bahkan sampai zaman sekarang pun gerakan-gerakan Islam tu maksudnya gerakan yang nak mengislah, gerakan yang nak bawa Islam sebagai agenda. Mungkin yang paling popular adalah Ikhwanul Muslimin. Mereka selalu menjadikan lagu ini sebagai lagu yang membuatkan mereka kuat untuk terus bertahan. Dan memang tajuk dia pun, terjemahan dia adalah Saufa nabqa huna, kami akan kekal di sini. Dan untuk lagu ini dinyanyikan oleh orang-orang Gaza, dia memang very emotional. Saya rasa saya tengok 2 video ni, yelah video lain kita sangat terkesan juga. Tapi video ni bukan video yang ada darah, orang mati ke apa. Ini video orang menyanyi. Yang kita bayangkan orang menyanyi ni patutnya menghiburkan lah kan. Tapi bila kita nyanyi, saya rasa 2 video ni adalah tak ada apa-apa kan. Sekadar orang menyanyi je, dia boleh buat saya menangis. Sebab nak memikirkan mereka telah memilih untuk kekal duduk di Gaza. Sejak kalau ikut Gaza diasaskan 2006, maksudnya lebih kurang hampir 20 tahun yang lalu, mereka kekal untuk duduk di Gaza. Dan sejak Palestin dijajah 1917, 106 tahun yang lalu, dan mereka masih kekal di situ.
masih ada berapa juta semua? 5 juta. Campurlah tebing barat dan Gaza, lebih kurang 5 juta populasi Palestin yang dijajah ini, mereka masih kekal di situ. Memang pelarian pun banyak juga dalam data UNHCR, dalam 6 juta pelarian Palestin di luar Palestin, tapi masih kekal 5 juta orang di dalam itu. Yang masih setia untuk tinggal di dalam satu wilayah yang tak ada apa-apa kelebihan pun untuk mereka duduk di situ. Kan? Apa nasib seorang anak kecil kalau boleh tengok video daripada Gaza kan? Saya boleh tengok seorang ayah dekat Gaza, saya fikir macam mana jadi seorang ayah dekat Gaza yang nak mendidik anak, nak menjelaskan kepada anak bunyi-bunyi bom yang datang ke rumah mereka. Macam mana nak ajar pada anak yang adik dia dah tak ada ataupun jirannya dah tak ada. Ataupun rumah kita dah tak ada. Mainan apa yang nak beri pada anak? So macam-macam benda terfikir bila melihat ayah-ayah di Gaza. Bila melihat orang-orang muda di Gaza, kalau macam di Malaysia kan, orang muda kita, mereka ada cita-cita, mereka dah fikir dah nak beli apa, nak beli rumah kat mana, nak kahwin dengan siapa. Orang-orang di Gaza ni entah apa cita-cita yang mereka ada tentang hidup ni, sebab mereka tidak ada pilihan. Mereka tak ada banyak pilihan di depan. Itulah saja yang mereka ada, nasib hidup mereka. Apa yang mereka bina akan musnah esoknya. Apa yang mereka cita-citakan, dalam masa yang sangat sekejap, dia akan musnah dan akan dirobohkan oleh penjajah Zionis Israel. So, lagu ni lagu yang sangat besar. Kalau saya tak naklah menyanyi ke, tapi tengok dia punya terjemahan dia. Sawfa nabqa huna kay yazul al-alam. Kami kekal di sini adalah dengan tujuan agar derita ini berlalu. Alam ni merujuk kepada apa? Saya tak nak syarah semua lagu ni pun. Ambillah keratan-keratan yang ada. Puan-puan boleh search lagu ni, dengar lagu ni dan tengok terjemahan dia. Sangat luar biasa. Mereka kekal di situ kerana mereka nak derita itu berlalu, kesakitan itu berlalu. Dan apakah kesakitan untuk orang Gaza? Sebenarnya kalau kita faham, orang Gaza ni semakin dia duduk dekat Gaza, semakin dia dapat derita, dia tak dapat bahagia pun dekat Gaza. Tapi derita apa yang dia nak halau keluar daripada Gaza? Iaitu derita penjajahan dan derita apa lagi? Derita kezaliman. Dan Gaza nak buktikan pada dunia bahawa yang jahat adalah jahat, yang baik adalah baik. Yang perlu berdaulat adalah orang-orang yang merdeka, yang baik, yang bertamadun. Yang tidak layak untuk memegang kuasa, tidak layak untuk menjadi pemimpin, yang tidak layak untuk mendapat apa saja kedudukan adalah orang-orang yang zalim. Macam Benjamin Netanyahu and the gang. Mereka nak buktikan benda itu. Dan bayangkan, kita ada 2 bilion, 2.2 bilion umat Islam di seluruh dunia. Dan kita hanya ada 5 juta saja di sana yang betul-betul berjuang untuk pembebasan Palestin dan Masjidil Aqsa. Itu berapa peratus tu? Saya kira-kira 0.25%. 0.25%. Kurang daripada 1% umat Islam, daripada umat Islam yang ada ni, 2.2 bilion umat Islam. Hanya 5 juta saja di Gaza dan di tebing barat. Dan hanya mereka saja yang menjadi wakil kita untuk membebaskan tanah air itu. Sebab di zaman moden ni tengok, ini pun saya pernah cerita sebelum ni kan. Semua orang pun refuse nak bantu Gaza. Semua orang pun refuse untuk bersama dalam Palestin dalam memperjuangkan. Terutamanya negara-negara lah. Kita sebagai orang awam, apa yang kita boleh buat? Melainkan boykot, melainkan demonstrasi, melainkan update dekat media sosial. Tapi kalau betul-betul nak merdekakan Gaza, memang kena lalui jalan yang dilakukan oleh Hamas, oleh Al-Qassam, jihad fisabilillah. Dan itu hanya mereka saja boleh lakukan. Boleh juga sebenarnya perang ekonomi, tapi itu tak dilakukan. Itu tak dilakukan oleh Saudi, itu tak dilakukan oleh UAE dan mana-mana kuasa besar yang ada banyak potensi untuk menewaskan Israel dan mereka tak buat. So, apa yang kita boleh buat dan apa yang Gaza boleh buat? Melainkan sawfa nabqa huna, kami akan kekal di sini, kami akan derita kekal di sini, tapi untuk derita penjajahan ini berlalu, kami akan rela mewakili 2.2 bilion umat Islam di luar sana dan kami hanya kurang 1% dan kami akan kekal di sini untuk mempertahankan tanah air yang merupakan jantung hati bagi semua umat Islam. So ini permulaan kepada apa yang akan kita kongsikan sampai ke akhirnya. Lepas tu topik besar kita adalah macam mana Gaza mengajar kita tentang hidup mati, tentang untung rugi, tentang apa sajalah dalam kehidupan ni kan. Sebab manusia dalam kehidupan, kita buat decision
setiap hari. Setiap masa kita ada buat keputusan kita nak buat apa. Kan? Kalau kita bekerja, kita akan fikirkan berbaloi tak pergi kerja. Dari sudut revenue dia tu, bersih tu berbaloi tak untuk nak tolak dengan kos tol, tolak kos minyak. Kita akan fikirkan apa yang paling berbaloi dalam kehidupan ni. Kita akan selalu memikirkan untung rugi. Dan Gaza banyak mengajarkan kita apakah untung rugi yang sebenar-benarnya. Sebab untuk kita nampak untung rugi tu setakat apa yang dipamerkan, respon kita terhadap apa yang berlaku di Gaza ketika ini, nampak yang dunia Arab yang berjiran dengan Gaza, pemimpin-pemimpin besar umat Islam yang ada macam-macam kekuatan, nampaknya untung rugi itu lebih dilihat kepada macam mana kalau Amerika tak beli minyak kami. Macam mana kalau deal perjanjian-perjanjian ekonomi yang boleh memberikan keuntungan kepada Arab Saudi, kepada projek-projek mega di Arab Saudi, di UAE, yang dulu kita bangga sebagai negara yang ada ekonomi yang besar, menara paling tinggi di dunia, hotel paling mewah di dunia, kan? Tapi rupanya benda itu adalah apa nak sebut dia adalah benda yang ilusi saja. Kebanggaan-kebanggaan yang tak berbaloi pun rupa-rupanya sebenarnya di sebalik kemajuan, ketamadunan dan apa yang kita ada, rupanya kita tidak betul-betul memahami untung rugi dengan kacamata yang Islam ajarkan pada kita. So ini topik yang kita nak cuba explore pagi ini sama-sama. Berdasarkan topik itu al-wahan lah, saya rasa soalan pada Puan Syida kan. Tapi hadis itu adalah hadis pertama yang akan kita tengok, dan kita akan melihat beberapa topik lagi, dan kita akan bawa ke Gaza supaya Gaza mengajar kita tentang topik ini. Ini hadis yang macam biasa saya selalu tak sempat terjemah. So minta maaf sangat apa yang saya sempat translate, saya akan translate. Dan ini adalah hadis yang popular, saya rasa puan-puan pun tahu. Bila Nabi SAW menggambarkan tentang nasib umat akhir zaman. Umat di akhir zaman ni macam-macam khabar yang Nabi dah ceritakan. Dan salah satunya adalah daripada hadis riwayat Abi Daud ini. Nabi SAW sebut, hilang huruf ya dekat depan tu. Dan shin tu pada atas, yushakul umam an tada'a alaikum kama tada'al aklatu illa qas'atiha. Kenapa baris semua salah ni? Saya ambil daripada internet. Salah pula baris dia, tak apa. Akan datang satu masa nanti penguasa-penguasa dunia akan mendatangi kalian sebagaimana mereka mendatangi aklatu. Akan mereka mendatangi hidangan-hidangan makanan di hadapan mereka. Maksudnya apa? Orang makan ni maksudnya apa? Yang dimakan tu akan hancur kan? Yang dimakan itu akan musnah, akan hancur, akan lesap. Ya. Dan itulah gambaran yang Nabi ceritakan tentang umat akhir zaman. Apabila umat Islam tu dihadapi oleh orang-orang daripada luar, penguasa-penguasa yang nak makan mereka sebagaimana dia makan makanan. Dan sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Awa min qillatin nahnu yawma idzin?" Adakah kerana kami sedikit ketika itu ya Rasulullah? Dan Nabi sebut, "Qala bal antum yawma idzin katsir." Tidak, bahkan pada ketika itu kalian sangat ramai. Dan umat Islam memang pun secara relatif, nak bayang dunia sirah. Dunia sirah Nabi SAW ada 100,000 orang sahabat. Yang Nabi tinggalkan ada 100,000. Compared to populasi dunia pada ketika itu, kita ambillah model Rom dan Parsi. Satu-satu pasukan tentera yang akan dihantar oleh Rom ataupun Parsi, paling kurang 100,000. Maksudnya pasukan tentera saja 100,000 untuk Rom dan Parsi. Tapi untuk umat Islam, 100,000 itu adalah keseluruhan populasi zaman sirah Nabi SAW. Sikitlah secara relatif kepada populasi dunia ketika itu. Okay. So sekarang ni kita ada 2.1 billion umat Islam, 2.1 billion ataupun 2.2 billion umat Islam di seluruh dunia. Jadi itu bukan jumlah yang kecil. Kita adalah nombor 2 lah. Kalau dari sudut kategori agamanya, Kristian yang paling ramai. Itu pun itu data yang tak updated lah, sebab Kristian dah bukan jadi agama yang digemari sangat. Bahkan negara-negara yang sepatutnya jadi tonggak kepada Kristian macam US dan UK pun dah tak jadi Kristian dah. Negara-negara yang masih kuat Kristiannya adalah Amerika Latin, mana lagi, dekat Scandinavian, negara seperti Norway, semua itu masih kuat Kristian.
Tapi negara-negara yang dulu popular dengan agenda kristianisasinya macam US dan UK, dah tak kuat dah dia punya Kristian kan. Dengan maksud boleh jadi Islam adalah populasi yang paling besar sekali di muka bumi hari ini. Kan? Populasi yang paling ramai sekali. Betul apa yang Nabi sebut, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian seperti buih di lautan. Ya. Wala yunzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabbah minkum. Dan Allah telah menarik daripada hati musuh-musuh kalian satu rasa gerun dan hormat ke atas kalian. Satu ketika dulu musuh ada satu perasaan yang agak dia panggil bukanlah hormat tapi rasa gerun kot kan. Macam dalam sirah kalau kita baca kisah macam mana Heraklius yang berada di Baitul Maqdis melarikan diri daripada pasukan perang muslimin yang nak datang daripada Madinah. Sedangkan mereka ada macam-macam kekuatan tapi dia larikan diri, dia surut ke belakang sebab dia gerun dengan apa yang dipamerkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia lari. Okay. Satu ketika dulu pernah begitu. Tapi sampai di akhir zaman ini Allah telah menarik rasa gerun itu daripada hati orang-orang yang memusuhi kita. Okay. Dan juga Allah sebut wala yuqdhifannallahu fi qulubikum alwahan. Dan Allah juga telah mencampakkan ke dalam hati kita al-wahan. Inilah hadis al-wahan. Al-wahan itu apa? Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal wahan?" Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takut mati. Okey. Hadis ini tentu sekali dia bukan untuk maksudnya dia bukanlah memberi maksud semua orang Islam di akhir zaman macam tu. Bukan. Tapi dia alal aghlab, maksudnya majoriti umat Islam begitu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimah ataupun perkataan kata kunci yang bersifat semua, biasanya dalam syarah hadis dia akan cakap itu adalah alal aghlab, maksudnya sebenarnya Nabi maksudkan majoriti. Nabi maksudkan majoriti. Dan memang kita tengok di dunia hari ni apa yang kita dah sebut tadi kan, ada 0.25% saja yang sudi untuk bertahan di Gaza. Dan mereka tak ada apa-apa. Dan kali ini Israel nampaknya memang nak hancur lumatkan Gaza, hancur lumatkan segala-gala yang ada di atas tanah itu. Tak terbayang, tak tahulah kalau ada drone yang betul-betul boleh rakam daripada utara ke selatan, entah dah 80% hancur semua yang ada di sana. Dan memang nazihin, jumlah yang hilang tempat tinggal sekarang ini tak silap saya sudah 1.6 juta. Maksudnya tinggal 20-30% je daripada rakyat di Gaza tu yang ada rumah sekarang. Hanya tinggal 20-30%. Nak membayangkan itu terjadi pun dah tak tahulah nak cakap apa. Ya. Ini belum cerita tentang apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, macam mana mereka handle anak-anak, macam mana mereka menguruskan najis mereka. Kan? Itu benda rutin yang kita buat. Boleh bayangkan tak benda tu macam mana nak diuruskan. Dan itu adalah yang berlaku di Gaza sekarang. Tapi mereka stay di sana, mereka kekal. Sawfa nabqa huna. Kami kekal di situ. Itu yang mereka cakap kepada kita semua. Dan adalah sangat memalukan. Saya sebagai lelaki pun saya rasa sangat memalukan untuk tengok video-video Gaza dan saya tak mampu buat apa-apa. Saya tak mampu nak buat apa-apa sebagai seorang lelaki. Yang kononnya ada kekuatan, kononnya ada wang, ada segala-galanya. Tapi rupanya kita ni tak mampu nak buat apa pun. Kita berada di luar dan barangkali kita pun takut untuk bersama. Bagaimana yang Nabi sebut, al-wahan. Adakah kita telah menerima penyakit al-wahan yang Nabi maksudkan sebagai cintakan dunia dan takut mati. Inilah Gaza ajar kita tentang hidup dan mati. Sebab kalau ikutkan, mana lebih untung, duduk di luar Gaza ke duduk dalam Gaza? Tentulah luar lebih untung. Sebab di luar Gaza kita boleh survive, kita boleh hidup. Duduk dalam Gaza confirm mati. Yang confirm adalah mati. Syahid fisabilillah. Tak biasa sebut syahid lah. Syahid tu macam untungnya. Cuba kita kena faham. Syahid tu sebenarnya mati. Dan mati ni siapa suka? Hanya orang yang tidak kena penyakit wahan yang faham bahawa mati itu menguntungkan. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kadang-kadang kita bila jumpa orang kan, pergi majlis kahwin apa, selalu kalau jumpa orang kita sebut semoga panjang umur, murah rezeki kan. Kalau kita orang Melayu kan kita sebut benda tu. Bukanlah benda tu salah, tak salah pun.
Cuma jangan sampai benda tu jadi keimanan kita. Dia lebih kepada doa lah. Doa sangat bagus. Doa ni apa saja doa yang tidak berupa maksiat, okey, tak ada masalah, bagus. Ada pahala khusus untuk doa-doa yang baik itu. Tapi jangan sampai itu menjadi keimanan kita. Maksudnya, macam mana kalau umur kita pendek? Adakah hidup ni tak berbaloi? Macam mana kalau apa nama ni, rezeki kita tak murah, rezeki kita tu mahal, nak kena beli, nak kena laburkan banyak kos untuk dapat sesuatu. Yalah, maksudnya rezeki tu mahal lah kan. Murah rezeki maksudnya senang-senang je kan, boleh dapat tu, boleh dapat ni, boleh beli tu, boleh beli apa saja yang kita nak, murah rezeki. Macam mana kalau hidup kita pendek dan nak beli barang pula mahal? Untuk bayangkan kalau tak payah tengok hidup orang lain lah. Nak membayangkan okeylah kita beli rumah ni kan. Rumah saya ni. Baru je tahun ni dapat beli rumah. Tapi nak ceritanya, saya kadang sembang dengan isteri kan. Cakap, kalau kita mati kan, kita nak mati bila? Bukan, maksudnya soalan tu adalah, kalau kita mati sekarang, tak baloi lah kita ada rumah ni. Biasanya orang akan fikir macam tu. Kita baru nak nikmati rumah ni, baru nak nikmati kereta, dah mati. Dan inilah benda yang bahaya kalau dimasuk dalam kepala kita. Itu sangat menakutkan. Saya sebut tu secara casual je, tapi dia sangat menakutkan. Kalau kita berikan definisi hidup tu, kita rasa kita beruntung bila kita dapat menikmati apa yang kita ada. Ya. Satu Hamka dalam buku apa ya? Tasawuf Moden. Bukan, buku apa Buku apa? Falsafah Hidup. Hamka dalam buku Falsafah Hidup. Buku tu best sebenarnya, cuma kena pilih keratan-keratan dia lah. Kadang-kadang dia lewat sikit. Buku Falsafah Hidup Hamka, saya baca banyak buku Hamka. Dan itu antara buku yang best. Dia ada sebut tentang makna ghani, makna menjadi kaya. Ghani maksudnya kaya kan, kita terjemah dalam bahasa Melayu kaya. Tapi itulah masalah terjemahan bahasa Melayu. Kita biasanya akan mengurangkan makna yang sangat besar dalam bahasa Arab. Ghani dalam bahasa Arab bukan kaya sebenarnya. Ghani dalam bahasa Arab maksudnya cukup. Maksudnya cukup. Bila kita baca apa? Doa apa nama tu? Doa maksurah tu. Allah apa part tu? Ghina 'anil nas. Kita minta Allah Taala kan, ghina 'anil nas. Ya Allah, berikanlah aku ini ghina 'anil nas. Maksudnya apa? Dia bukan maksudnya berikan aku ni kaya, lebih kaya daripada semua orang. Maksudnya adalah ghina 'anil nas, jadikan aku ni orang yang cukup dan tak perlukan orang lain. Itu maksud dia. Supaya kita hanya berharap pada Allah Taala saja. Itu maksud doa maksurat yang kita baca. Ghina tu maksudnya cukup. Ghani. Bila kita terjemahkan ghani tu kaya, itu yang kita sentiasa tak cukup. Dan Hamka kata apa? Orang yang kaya adalah orang yang sedikit, yang keperluannya sedikit. Itu ayat dia saya ambil bulat-bulat. Hamka sebut orang kaya adalah orang yang keperluannya sedikit. Kalau orang tu ada banyak duit pun tapi keperluannya banyak, dia tak kaya. Sebab orang itu sentiasa rasa tak cukup dengan apa yang dia ada. Itu maksud, itu falsafah ghani dalam bahasa Arab. Untuk kita terjemah dalam bahasa Melayu. Bila Allah sebut dalam Quran, innallaha ghaniyun ankum. Allah itu bukan kaya kan terjemahan dia. Allah itu sentiasa cukup dan tak memerlukan kalian. Itu maksud innallaha ghaniyun ankum. So bila kita kata, ya okey, semua orang sebut tentang duit kan di zaman moden, zaman material ni. So macam-macam kursus, macam-macam sifu muncul untuk mengajarkan tentang duit kan. Macam mana kita nak menjemput duit masuk dalam akaun bank kita. Dan okey, tak ada masalah untuk train sebagai skill dan sebagainya. Memang kita perlu uruskan kehidupan kita pun. Tapi jangan sampai hidup kita terikat dengan keuntungan, dan itu adalah makna kehidupan kita. Dan kita faham ghani, yang paling berbaloi adalah duit banyak. Dan rumah banyak. Dan kereta banyak. Sebab kalau orang yang sentiasa terikat dengan harta, sentiasa nak beli, sebenarnya dia bukan ghani. Sebab keperluan hidupnya banyak. Kesan kepada keperluan hidup banyak ni, akhirnya dia tak dapat nak prioritikan benda yang sepatutnya diprioritikan. Kalau saya mudah-mudah sebut, saya akan cakap orang di Gaza adalah orang yang paling ghani sekali. Sebab mereka tidak ada apa-apa di sana dan mereka masih rasa benda itu cukup untuk mereka. Inilah ghani. Dan mereka tidak ada apa-apa. Ada satu video tu kan, kalau orang tengok. Ini baru-baru ni punya video juga. Ada kan masa gencatan senjata kan, orang pergi ke utara, balik rumah masing-masing. Rupanya rumah tak ada dah. Dah hancur. Dan bila interview orang tu duduk depan rumah dia dah hancur kan. Duduk termenung. Dan wartawan tanya dia,
Macam mana? Apa yang tinggal untuk kamu? Tahu jawapan dia apa? Jawapan dia, oh, memang goosebump lah jawapan dia. Dia terus cakap, Allah, Allah ada. Aku dah tak ada rumah. Aku dah tak ada apa-apa. Keluarga aku pun ada yang meninggal dunia. Tapi aku ada Allah Ta'ala. Dan itu cukup. Dan ini kalimah yang spontan. Dia bukan, okay, kita train dulu, jom kita berlatih nak buat video apa kan. Bukan macam tu. Bila dia ditanyakan, apa yang kamu ada? Rumah dah tak ada, semua dah tak ada. Aku ada Allah Ta'ala. Dan itu cukup. Dan inilah hati yang kita nak. Dan mereka ada di Gaza pada hari ini. Dan mereka ajar kita banyak kali dalam banyak video. Sebab tu, saya ingat, apa nama ni, Allah datangkan teguran-teguran Allah Ta'ala melalui cerita ni untuk kita semua. Kita nampak mereka lah yang kadang-kadang orang fikir kalau orang dia timpa musibah kan dia lah yang buat salah. Kita cakap macam tu kan. Bila dia timpa bala, ni ujian Allah untuk kamu. No, ni ujian Allah untuk kita yang berada di luar ni. Mereka bahkan lebih untung apabila Allah Ta'ala ambil syuhada tu daripada mereka. Dan di hujung nanti ada satu hadis tentang syahid, insyaAllah kita akan tengok. So ini yang pertama, Al-Wahan. Dan mungkin ini gambar yang apa pernah tengok juga aku. Dan kelas saya ada tunjuk gambar ni. Sykes-Picot Agreement, Balfour Declaration, yang berlaku sekitar tahun 1915, 1918, 1919. Yang mana ini adalah peta-peta yang digaris-gariskan sepadannya oleh penjajah ke atas tanah umat Islam. Yang belah kanan tu A tu Syria, B tu Jordan, yang kuning itulah Palestin, dan ini adalah wilayah-wilayah yang diagih-agihkan kepada pemenang-pemenang dalam Perang Dunia Pertama. Sama macam hadis Nabi SAW sebut tadi. Mereka datang ke tanah air kita macam nak makan kita potong-potong. Ya? Dan ini termasuklah yang belah kiri ini adalah peta yang dibuat oleh World Zionist Organization ketika mereka putuskan mereka nak Palestin. Dan inilah peta negara yang mereka nak. So, ini realiti kita. Dan ini adalah gambar yang saya dah tunjuk pada pertemuan yang terakhir kita. Saya ulang lagi lah gambar ni. Untuk bayangkan betapa saya tak naklah kita ni duduk mengutuk je. Mengutuk saja kan. Tapi itu realitinya kan. Sangat-sangat menyedihkan. Bagaimana akhirnya orang-orang yang terpilih ini buat keputusan yang betul. Maksudnya ada di antara mereka yang bagus. Dan saya harap mungkin Perdana Menteri kita pun antara yang lantang juga untuk perjuangan Palestin ni. Tapi akhirnya pelaksana kepada kerja-kerja resolusi yang ditentukan itu adalah mereka yang berkecuali. Dan Muhammad bin Salman daripada Saudi, Amir daripada UAE, King Abdullah Thani daripada Jordan, Sisi Mesir. Inilah 4 negara yang menolak resolusi OIC. Dan resolusi itu memang directly bagi tahu kepada mereka, kamu yang kena buat. Sebab kamu yang ada kuasa tu. Kamu yang ada macam-macam. Dan kamu yang berjiran dengan Gaza. Tapi itu tidak berlaku. Itu sangat menyedihkan. So yang kedua, kita tengok hadis yang seterusnya. Oh, komen dah 25 insya-Allah. Nanti kita tengok last ya. Soalan-soalan kalau ada. Yang kedua, kita lihat berniaga dengan Allah Ta'ala. Ini ayat favorite jugalah. Kita kadang-kadang bila tengok ayat ni, dulu sebelum adanya peristiwa di Gaza, kita semacam tak begitu boleh relate sangat dengan ayat-ayat tentang jihad, ayat-ayat tentang syahid, ayat-ayat tentang contoh macam ayat yang kita nak baca ni kan. Tapi bila berlaku cerita di Gaza ni, kita tahu yang banyak ayat Quran relate kepada Gaza. Yang sebelum ni ayat tu kita macam, okey, ni cerita tentang orang dulu kot, ni cerita tentang sahabat. Sahabat lah ni yang Allah takdirkan mereka dapat syurga sebab mereka jihad. Sekarang bila berlaku cerita di Gaza, kita tahu ada banyak ayat dalam Quran merujuk kepada mereka. Allah ambil syuhada tu daripada kalangan mereka di Gaza. Dan ini adalah antara ayat yang penting untuk kita lihat. Ini patutnya timbangan kehidupan kita, nilai kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. At-Taubah 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah beli daripada orang beriman itu diri mereka dan harta mereka, dan Allah bayar dengan jannah. Okay, kita stop kat situ lah supaya jimat masa sikit. Kita ambil kat situ pun dah cukup dah untuk memahami apa maksud perniagaan dengan Allah Ta'ala ni. Apa yang saya nak sebut adalah ada tafsiran Said Qutb, tak silap saya, dalam Fi Dhilalil Quran disebut benda ni. Dia sebutkan ini ayat yang kita perlu visualize sikit. Macam mana kita nak visualize? Bila ada perkataan ishtara, maksudnya perniagaan lah. Ini adalah satu perniagaan.
Kita bayangkan kita adalah orang yang menjual dan Allah adalah pembeli. Untuk kita bayangkan. Kita penjual, Allah pembeli. Dan apa yang berlaku dalam ayat ni? Innallaha ashtara. Allah membeli. So Allah adalah pembeli. Minal mu'minin. Kita harap kita orang beriman itu. Anfusahum. Kita jual pada Allah Ta'ala anfusahum. Iaitu kita punya nafs. Kita punya jiwa kita. Jiwa tu segala-galanya lah. Jasad kita, perasaan kita, emosi kita. Kita semua kita nak jual pada Allah Ta'ala. Wa amwalahum. Harta. Harta ni apa saja pemilikan. Duit ke apa sajalah. Bahkan amwal ni dalam tafsiran termasuk juga keluarga. Dia anggap sebagai amwal dengan maksud pemilikan juga. Kita ada isteri kita, kita ada anak-anak kita, kita ada siapa-siapa saja orang tersayang yang kita ada. Kita jual semuanya kepada Allah Ta'ala. Dan dengan cara itulah Allah membayar kita bi anna lahumul jannah. Allah bayar dengan satu currency yang paling berharga sekali. Allah bayar dengan syurga. So ini satu visual yang luar biasa untuk kita faham betapa dahsyatnya bayaran yang Allah telah gunakan untuk membayar diri kita dan harta yang kita ada. So bila kita sebagai seorang beriman, bila kita melihat benda ni dan kita merenung Gaza, kenapa? Ya, soalan-soalan yang kita akan selalu tanya. Kenapa Gaza macam, okey, mereka derita, mereka menjerit kesakitan. Tapi akhirnya di hujung tu mereka reda. Kalau tengok video-video Gaza tu, jangan lupa bahawa mereka memang sakit. Janganlah anggap mereka tu tak sakit, janganlah anggap mereka tu tak derita. Mereka memang sangat menderita. Tekanan jiwa, tekanan emosi, tekanan perasaan. Dan boleh tengok banyak kan gambar budak-budak kecil, baby yang freeze kan. Apa tu? PTSD kan, post traumatic syndrome kan. Lepas terkena roket, lepas terbakar, memang orang akan trauma, memang orang akan jadi shock, terkejut. Dan mainkan budak-budak kecil, tak bayang kalau anak saya ada. Tak tahulah. Setiap kali bayang itu kita akan menangis kan. Bayangkan anak-anak kecil. Dan kalau itu adalah anak kita, macam mana? Tengok mereka menggeletar badan kan. Sebab dia shock, terkejut. Dia pelik, kenapa aku sakit? Kenapa badan aku berdebu? Mana mak dan ayahku? Ada banyak video kan. Mereka panggil mak ayah mereka, baba, baba, baba. Dan mak ayah mereka dah tak ada dah. So, kita tahu mereka menderita. Tapi tengok, di hujungnya mereka akan menjadi seorang yang sangat reda dengan berniaga dengan Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala literally secara jelas-jelas, secara terang-terang di Gaza ni memang Allah ambil mereka. Kita boleh bayangkan Allah Ta'ala mengambil setiap seorang daripada orang Gaza ni. Dia ambil kaki orang Gaza, dia ambil mata orang Gaza, dia ambil anak-anak kecil orang Gaza. Dan semua itu Allah bayar dengan syurga. So, saya tak tahulah nak apa. Saya tak tahulah over emosi tu. Tapi itulah gambaran dia kan. Untuk faham, itulah cara orang Gaza melihat kesakitan dan kehancuran yang berlaku kepada mereka. So Allah sedang membeli sesuatu daripada mereka. Dan kalau relate dengan hidup kita, saya tak tahulah nak sebut macam mana. Boleh hayati sendiri. Macam mana hidup kita kan? Macam mana hidup saya sendiri? Sejauh mana kita rasa kita mampu untuk memberi apa yang kita ada ni untuk Allah Ta'ala. Dan saya tak rasa saya mampu untuk jawab soalan tu. Saya rasa saya adalah the worst person untuk cakap benda tu pun. Saya tak rasa saya orang yang mampu untuk mengajar orang tentang berikan sesuatu di jalan Allah Ta'ala, berikan harta di jalan Allah Ta'ala. Sebab itu antara benda yang kita tak buat. Dan Gaza ingatkan kita. Kita kena buat benda tu. Kita kena serahkan diri kita di jalan Allah Ta'ala. That's why kesan kepada benda ni apa dia? Kesan kepada benda ini, kepada seorang yang beriman adalah, apa saja yang kita hilang, tapi kalau kita reda, dan kehilangan itu berlaku kerana ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Dalam ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya yang hilang itu sedang menuju ke syurga Allah Ta'ala. Dia sedang menanti kita di syurga. Dan itu standard dalam mana-mana hadis pun. Dalam hadis yang sebelum ni pun kita bincang banyak hadis tentang anak-anak yang meninggal dunia akan membawa ibunya ke syurga. Sebagaimana anaknya tadi, kemudian apa sajalah bahagian daripada tubuh yang hilang akan menunggu kita di syurga nanti. So ini menandakan memang Allah ambil untuk Allah berikan syurga pada kita. Ya, bayangkan ada video budak Gaza yang buta matanya, anak kecil yang menangis, anak perempuan menangis sebab mata dia dah tak ada, sebab rumahnya kena roket dan runtuhan tu kena dekat mata dia. Dan bayangkan dalam tangisan dia tu, mata dia di syurga sedang menanti dia. Kalau mata dah kat syurga, maksudnya memang tunggu dia naik sana lah kan. Memang sedang menunggu dia untuk pergi ke sana. Di syurga Allah Ta'ala kelak, sama ada sekarang ataupun bila-bila masa saja, di akhir hayat dia.
dan dia akan lihat bahawa itu adalah satu realiti. Ya. Mata dia sudah menanti dia di syurga Allah Ta'ala. Kalaulah kita boleh dapat semangat dan pengorbanan dan cita-cita hidup yang sama, saya rasa hidup kita akan bahagia. Sebab kita hidup ni tak bahagia sebab apa? Ada satu statistik yang agak unik. Statistik bunuh diri di dunia ni, majoriti, dan numbers ni bukanlah majoriti, tapi dia semakin naik nombor ni. Jumlah dari sudut kategori agama yang bunuh diri, yang paling ramai bunuh diri adalah orang yang tak ada agama. Orang yang tak percaya Tuhan, ateis. So orang-orang ateis ni, kenapa akhirnya dia bunuh diri? Ini selain daripada kita bincang isu mental health dan sebagainya kan, kesihatan mental, itu topik lain. Kalau betul orang tu ada depression dan sebagainya, itu topik lain. Tapi nak cerita secara umumnya, orang-orang ateis yang tak ada Tuhan, tak ada agama ni, memang akhirnya dia membuatkan dia kecewa lah dengan dunia. Sebab apa keuntungan? Dia terkorban, dia mati. Apa keuntungan dia kalau harta dia hilang? Apa keuntungan dia dapat kalau dia dizalimi? Kalau dia tak ada Tuhan, kalau dia tak ada alam akhirat. Dan orang-orang di Gaza dan kita umat Islam seluruhnya, kita tahu yang kalau kita dizalimi, kalau barang kita hilang di jalan Allah Ta'ala, kalau nyawa kita melayang di jalan Allah Ta'ala, itu berbaloi. Sebab dia timbal balik di akhirat nanti. Berbeza dengan orang yang tak ada agama ni, bila tak dapat keuntungan di dunia ni, apa lagi dia nak dapat? Sebab tu akhirnya mereka bunuh diri. Sebab mereka dah tak ada benda nak dapat kat dunia ni, baik aku mati je. Dan kita sangat beruntung, agama kita dah ajar kita benda ni. Cuma kita mungkin tak begitu menghayatinya. Sehinggalah datangnya Gaza beritahu pada kita, ia sangat menguntungkan. Mati di jalan Allah Ta'ala sangat menguntungkan. Korban segala benda yang, harta benda yang kita ada di jalan Allah Ta'ala itu sangat menguntungkan. Dan itu bukan satu kerugian. So ini nombor 2. Okay ke semua? Saya sambil-sambil ni satu benda yang deep juga kan dalam perkongsian pagi ni. Saya pun tak sangka se-deep itu, sebab saya ingat macam okey nak kongsi-kongsi je kot. Tapi rupanya ia topik yang sangat berat lah untuk kita bincang sama-sama. Ini satu lagi ayat daripada surah Taubah sekali lagi. Allah Ta'ala ingatkan kita. Dan saya baca terjemahan terus. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah. Katakanlah, sekiranya ibu ayah kamu, anak-anak kamu, adik-beradik kamu, isteri-isteri kamu, keluarga kamu, harta-harta yang kalian kumpulkan, perniagaan yang kalian takut kerugiannya, rumah-rumah yang kalian sangat suka untuk duduk di dalamnya, itu lebih kalian sukai berbanding daripada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka nantikanlah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampailah Allah datangkan keputusannya, iaitu kemurkaan, kemarahan, dan juga apa saja yang kita boleh fikirkan, hukuman Allah Ta'ala ke atas kita. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak beri hidayah kepada orang yang fasik. Fasik ini kalimah yang besar kan? Maksudnya secara terjemahan segera ni, kalau kita boleh sebut fasik, orang yang berdosa, orang yang berterusan dalam keadaan berdosa kepada Allah Ta'ala, bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan selalu kita relatekan maksiat tu kepada zina, mencuri, kan, kita nampak tu. Tapi ini adalah ayat Quran yang set semula kita punya fikiran ni, pemikiran kita. Dia setting semula, semua orang yang beriman. Kesan dia beriman adalah dia tahu hidupnya, prioriti hidupnya untuk apa. Dia kena memikirkan apa, untuk apa, buat apa. Sebab kalau akhirnya kehidupan seorang beriman itu tak beza dengan kehidupan orang yang tak beriman, maka apa maknanya? Itu adalah maksiat kepada Allah Ta'ala untuk kamu hidup sebagai seorang yang semacam tak beriman. Apakah setting, mindset seorang yang beriman? Dia tahu kehidupan ni yang paling utama sekali adalah untuk Allah Ta'ala, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jihad di jalan Allah Ta'ala. Kalaulah untuk Allah, untuk Rasulullah dan jihad itu, akhirnya mengorbankan ibu ayah, mengorbankan anak-anak, mengorbankan orang tersayang, menghancurkan harta yang kita ada, memusnahkan rumah kita, merugikan segala perniagaan yang kita ada. Kalaulah itu perlu mengorbankan segala-galanya,
Maka kita kena buat, sebab itulah timbangan akal kita, timbangan pemikiran seorang yang beriman. Itu menurut ayat ni lah kan, untuk kita faham. Sebab itu prioritinya. Dan apa yang berlaku di Gaza? Boleh bayangkan, sebenarnya Gaza ni sama macam tempat lain. Ada orang berniaga, ada bank, ada polis, ada segala benda. Kan? Ada penguatkuasa. Dan sebagaimana kita, mereka pun ada rumah mereka, mereka pun ada cita-cita hidup mereka pun belajar. Bayangkan dekat Gaza ada berapa universiti ada? Ada dua universiti kat Gaza, saya tak ingat exactly berapa. Ada Universiti Islam Gaza dan ada Universiti Al-Azhar di Gaza. Setahu saya lah ada dua. Tapi dengan maksud, kan ada seorang profesor yang terkorban 3 hari lepas kan, dan itu adalah the most cited professor, maksudnya artikel-artikel ilmiah yang dikarang itu berkualiti tinggi dan beratus-ratus. Sepanjang perang di Gaza ni pun dia masih tulis journal. Sebab saya pernah jadi bersyarah dulu, tahulah betapa deritanya nak siapkan jurnal ni, nak siapkan artikel ilmiah untuk dihantar ke mana-mana tempat lah kan. Dan sepanjang perang di Gaza dia sempat siapkan 7 artikel dia buat sepanjang perang. Nak bayangkan, ya Allah, macam mana dalam keadaan perang boleh terfikir nak buat artikel. Dan dia bukan tulis artikel pasal Gaza, dia tulis artikel pasal sains. Dia ahli fizik. Profesor apa saya lupa dah nama dia, yang dah terkorban dah. Kan? Sangat menyedihkan. Ini kualiti yang ada pada orang Gaza. Kan? Kalaulah jihad itu terpaksa mengorbankan segala-galanya, maka ya, kita akan berkorban. Kita akan sudi untuk korbankan perniagaan. Bila sebut pasal wang ni, inilah benda yang paling mengganggu saya dan mungkin kebanyakan umat Islam di akhir zaman ni. Kita sangat terganggu dengan wang. Sebab kita dah biasa hidup, mesti ada wang, mesti ada keuntungan, mesti ada rumah, mesti ada kereta. Dan itulah yang mengganggu kita untuk memberikan sesuatu. Ini realiti juga. Saya ingat, kita kalau daripada muda dulu, duit kita sikit. Bila dah umur masuk 30-an ni, duit kita banyak sikit. Saya akan bagi satu testimoni bahawa ya, memang dulu, kalau dulu kita kedekut, jangan sangka esok kita ada duit, kita akan tak kedekut. Maksudnya, kalau dulu, waktu kita ada duit kecil tu, sebab saya perasan benda tu berlaku pada saya. Kalau dulu kita ada duit kecil dan kita tak mau bersedekah, tak mau berikan sesuatu, jangan sangka bahawa esok kalau duit kita banyak, kita mampu untuk sedekah. Kita akan semakin kedekut sebenarnya. Dan saya rasa benda tu, rupanya bila ada duit ni menyebabkan kita semakin kedekut. Dan antara puncanya sebab kerak kita dah semakin besar. Tu point tadi kan. Bila kerak kita makin besar kan, kita fikir, oh ada duit, dan kita nak dahulukan diri kita. Dan itu tak berlaku kepada sahabat, itu tak berlaku pada Gaza. Sahabat kita ambil model sahabat lah kan. Kita tahulah Uthman ibn Affan kaya, Abdul Rahman ibn Auf kaya. Tapi tiba-tiba dalam cerita mereka ketika mereka mati di akhir hayat, kafan pun tak cukup. Apa point jadi kaya kalau kafan pun tak cukup nak beli kan? Untuk fikirkan, oh itulah sepatutnya kita. Mereka kaya, tapi kekayaan itu diberi kepada umat, bukan kaya untuk diri sendiri. Saya sebut ni sebagai seorang ustaz ya, bukan sebagai seorang guru yang nak mengajar sangat pasal tawadhu, qanaah dan sebagainya. Sebab saya rasa saya malu nak letakkan diri saya di situ. Saya tak rasa saya cukup qanaah untuk melakukan apa yang Abdul Rahman ibn Auf buat, Uthman ibn Affan buat. Saya malu nak cakap, nak sebut kalimah-kalimah tu, tapi kita kena sebut untuk menjelaskan kan. So, itu agak malu kan, untuk berada di sini di depan perempuan, tapi rupanya saya bukan orang yang terbaik untuk cakap benda tu. Saya harap Uthman ibn Affan yang ajar kelas ni. Kita harap Abdul Rahman bin Auf yang datang ke sini cerita pada kita macam-macam tentang apa yang Nabi ajar. Tapi kita tahu mereka pun agak adalah orang yang paling rendah diri sekali di hadapan Allah Ta'ala. Ini ayat yang besar untuk kita faham. Kita cinta Allah Ta'ala, cinta Rasulullah, dan cinta untuk jihad di jalan Allah Ta'ala. Dan itulah tanda keimanan kita. Dan kita harap Gaza boleh mengajar kita sekali lagi tentang topik ini. Seterusnya, buat apa tadi? Aku sebelah dah. Nanti kita break sikit. Tiba-tiba saya rasa macam tak larat sikit. Nanti pukul 11 kita ada tak tahu berapa banyak slide ni. Kita try stop dan tengok soalan yang ada. Ini lagi satu ayat. Hidup mati ni macam saya sebut tadi. Yang kita sebut tadi hidup mati. Tapi hidup juga sinonim kepada keuntungan, dan mati juga sinonim kepada kerugian. Untung rugi, hidup mati. Dan inilah bukan zaman ini saja. Zaman Nabi SAW sudah ada perkara-perkara ini yang merupakan zinah, perhiasan-perhiasan yang
mengganggu pandangan mata kita untuk kita fokus kepada apa yang sepatutnya kita utamakan. Allah Ta'ala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minal nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Segala syahwat, keinginan kepada perempuan, anak-anak, keuntungan, harta benda, emas, perak, kuda yang tangguh, haiwan-haiwan ternakan, tanah-tanah pertanian, perkebunan. Ini adalah benda yang dilihat di mata para sahabat pada zaman tu. Kita mungkin tak tengok kuda lah kan. Dan kita mungkin tak tengoklah emas ke perak ke apa. Mungkin kita kena sebut benda-benda yang lebih kita nampak depan mata kita. Dan antara masalah di media sosial adalah bukan masalah media sosial. Dia bermula dengan masalah industri. Orang cari duit ni, bila dia tahu yang orang suka entertainment, orang suka leisure, orang suka untuk memuaskan nafsu, maka industri ataupun produk-produk di pasaran pun akan menawarkan sesuatu yang memberikan kepuasan kepada nafsu tu. Maksud saya, orang suka kereta. Saya pun suka kereta juga. Dan saya nampak perubahan pada diri saya sendiri. Dulu kita macam target, aku nak kancil. Dia punya perasaan tu kan. Masa dulu kita fikir, kereta aku nak kereta ni lah. Dengan kemampuan duit yang kita ada dan dengan nafsu kereta yang kita ada masa tu, aku nak kereta ni. Dia bukan salah beli kereta mahal, tak salah. Maksud saya adalah, saya nak bincang soal nafsu ni. Dia terpulanglah siapa. Dia bukan salah bukan untuk minat benda tu. Tapi nak cerita zina ni, macam mana dia mengganggu kita. Dulu kita rasa kita nak ni. Dan bila kita dapat benda tu, lama-lama kita akan rasa macam tak cukup, kita nak lagi. Dan kita target next car, kereta yang lebih mewah lagi. Kemudian keluar iklan dekat media sosial kita, bagi tahu, inilah keretanya. So kita pun tertarik dengan kereta tu, tukar kereta ni pula. Lama-lama kita mula tak selesa, tak suka kereta tu, kita tukar lagi, kita nak cari lagi kereta yang lebih hebat lagi. Nafsu ni macam tu. Sifat nafsu, sifat perhiasan ni adalah begitu. Macam kita baju kan. Kalau ikutkan, saya pun sama juga kan. Ini gambaran, analogi lah kan. Baju-baju yang kita beli, kenapa bila sampai satu masa kita rasa macam nak kena beli baju baru lagi? Padahal baju tu okey je. Ini bukan isu salah, isu betul lah. Ini nak untuk faham kenapa, macam mana benda tu berlaku. Kenapa kita rasa macam, kena beli baju lah. Kenapa? Kalau baju tu kan dah lama. Sebab memang secara psikologinya, bila dah lama sangat dengan benda tu, kita dah mula biasa dengan standard yang tu, dan kita nak upgrade lagi standard kita. Kita nak baju yang lebih cantik lagi. Kita nak apa lagi ya? Kalau pakai gadget kan, kita nak gadget yang lebih cantik lagi. Saya takut sangat sebut benda-benda ni sebab dia macam kena kat diri sendiri. Tapi saya sebutkan sebagai peringatan untuk sama-sama lah ya. Sebab benda ni benda real berlaku dalam hidup kita. Kita nampak benda tu kita buat. Kita dah makan makanan yang semahal itu dan sesedap itu. Kita nak upgrade lagi, kita nak cari di mana kedai makan lebih sedap lagi daripada tu. So ini realiti nafsu kita. Dan inilah perhiasan. Inilah zuyina. Kalau zuyina tu panggil apa? Lil majhul, bina lil majhul. Orang akan terkesan dengan perhiasan yang dipamerkan kepadanya. Seakan-akan perhiasan itu dipamerkan kepada dia. So ini satu dia panggil apa? Seakan-akan benda tu bergerak datang kepada kita. Sedangkan dia berpunca daripada syahwat kita. Kita punya nafsu yang tak dapat dikekang. Sampai kita rasa benda tu yang datang pada kita. Padahal sebenarnya benda tu kat situ je. Dia tak pergi mana. Dia tak bergerak pun. Kita yang akhirnya membuat-buat kita punya semangat untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu. Dan inilah yang ditegur dalam surah Ali Imran. Dan kita ingat balik bahawa ini bukan soal nak cakap mana satu salah, mana satu betul. Ini adalah soal kita punya mindset. Soal framework, cara kita berfikir sebagai seorang Muslim. Macam mana selepas ni kita nak tengok kereta kita? Macam mana selepas ni kita nak tengok rumah kita setelah apa yang berlaku di Gaza sejak 50 hari ni? Kita cuba untuk pakai spek yang barulah dalam kehidupan kita ni. Bahawa segala benda, harta dan apa saja yang kita miliki, kita kena lihat dalam kacamata Gaza. Supaya kita tak lagi terlalu terikat dengan harta yang kita ada. Of course, kalau ada keperluan, nak kena kereta besar sikit, nak makin ramai ni, MPV, silakan. Jangan campur soal zinah dengan keperluan. Keperluan lah. Tapi pelihara diri kita daripada kita terpengaruh untuk buat satu keputusan
yang memang berpunca daripada zinah, perhiasan yang telah menipu pandangan mata kita tadi. Eh. Ha. Dan ini antara keratan yang menarik juga. Kalau kita baca kisah Nabi Adam AS, ya, dan kita akan jumpa kisah Iblis, laknatullah. Dan dia menjadi punca lah dalam banyak kejahatan yang berlaku. Tapi antara banyak-banyak cerita Iblis ni, saya tertangkap dengan satu cerita ni. Bila Iblis cakap kepada Allah Ta'ala, Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, fa'anzirni itu maksudnya berikan aku peluang ataupun ruang sehingga yaumi yub'atsun, hari kebangkitan. Dia minta dia ke hidup lama lah. Sebab sebagaimana manusia, syaitan pun dia ada jangka hayat juga. Dan Allah Ta'ala, dia minta pada Allah Ta'ala selepas apa yang telah berlaku dengan Adam AS, dia tak nak sujud dan sebagainya, maka dia pengaruhi pula Adam dan Hawa untuk makan khuldi. Dan ketika itulah dia minta pada Allah Ta'ala, ketika dia nak dilemparkan keluar daripada jannah, dan Iblis minta pada Allah Ta'ala, berikan aku ruang sampai akhir zaman, sampai yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan, yang belum berlaku lagi. Okay. Qala fa innaka minal munzarin. Okey, Allah setuju, silakan kamu akan menjadi munzarin. Makhluk Allah Ta'ala yang paling lama sekali hidupnya adalah syaitan, adalah Iblis. So pengalaman Iblis ni luar biasa untuk kita faham kan. Kalau kita rasa kita ni kuat sangat, bukanlah maksud Iblis tu kuat, tapi pengalaman dia tu kuat. Pengalaman dia banyak menyebabkan dia tahu macam mana selok-belok seorang manusia. Dia tahu alam fantasi setiap manusia tu apa. Pengalaman dia banyak. Dan Allah beritahu kepada Iblis, ila yaumil waqtil ma'lum. Tapi tetap Allah Ta'ala ada masa yang mutlak milik Allah Ta'ala ditetapkan untuk Iblis. Apapun poin dia adalah, Iblis ni Allah telah tetapkan dia masuk neraka. Allah dah bagi tahu dah, dengan kejahatan yang kamu buat ni, dengan keingkaran kamu ni, kamu akan masuk neraka. Kenapa Iblis nak hidup lama? Apa poin dia nak hidup lama? Kalau dalam tafsir ada buku Dr. Salah Al-Khalidi itu, Qasasul Quran, Qasasul Quran ni buku dia, ceritakan tentang cerita ni, bagaimana beliau mensyarahkan bahawa Iblis dia nak hidup lama sebab jangkaan dia hidup lama tu menguntungkan. Hidup lama tu best. Ya. Tak kisahlah, okeylah nanti aku akan masuk neraka. Ini bayangkan betapa teruknya Iblis. Aku tak kisah, okey, Allah nak hukum aku masuk neraka, silakan, aku okey. Tapi aku nak hidup lama, aku nak menikmati hidup ni. Dan aku nak pastikan aku nak menyesatkan setiap anak kepada Adam AS yang aku telah ingkar kepadanya tadi. So ini Iblis. Sebab tu kita, antara benda yang kita boleh belajar daripada kejahatan Iblis adalah jangan jadi macam Iblis. Don't be like Iblis. Jangan bercita-citakan hayat yang panjang untuk dinikmati. Mencita-citakan hidup yang panjang untuk berkhidmat, untuk berjuang, untuk berikan apa saja kepada Allah Ta'ala, it's okay. Itu adalah mustahak untuk kita impikan. Okay. Kalau let's say kita adalah seorang ibu yang ada banyak tanggung, kita doakan, ya Allah, bagilah umur aku panjang supaya aku boleh berkhidmat kepada anak-anak aku sampai anak aku habis keluar daripada rumah ni. Maksudnya dah berkahwin, dah selesai, okay, aku ready untuk mati. It's okay. Dan itu sangat bagus. Maksudnya dengan niat yang sempurnalah, kita niat untuk berkhidmat sebenarnya. Tapi kalau niat, ya Allah, bagilah aku umur panjang, kereta ni tak habis bayar lagi kan. Itu nampak sangatlah yang sebenarnya kita nak hidup panjang ni sebab kita nak menikmati harta kita. Gaji belum mencapai 5 angka lagi kan. Tak sempat nak beli benda-benda mahal. Bagilah hidup aku panjang sikit kan. Itu syaitan punya style. Syaitan punya style adalah dia nak hidup lama sebab dia nak menikmati. Sedangkan dia tahu yang akhirnya dia masuk neraka. Betapa teruknya Iblis ni. Dan kita harap kita boleh belajar sesuatu daripada kejahatan Iblis dan mendidik anak-anak dan generasi yang tidak begitu terikat dengan dunia dan tidak takut dengan kematian adalah perkara yang mustahak. Al-Wahan tadi kan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit tu. Mendidik generasi yang tahu bahawa hidup ni bukan segala-galanya. Dan kalau kita terpaksa mati, ataupun ayah mati, ataupun mak mati nanti, no, jangan over bersedih. Bersedih, mestilah bersedih kan. Tapi jangan over bersedih sebab memang kita semua akan mati. Dan memang hidup ni bukan segala-galanya. Jangan bencikan kematian tu. Sebab karahiyatul maut adalah simptom penyakit wahan tadi. Saya ingat, saya direzekikan mak ayah saya pun, saya teknikal ustaz-ustazah juga. Saya rasa antara perkara yang saya belajar banyak daripada mak ayah saya sejak daripada kecil adalah, selalu kalau ziarah orang, kita melayat orang kan, orang meninggal dunia dan sebagainya. Selalu mak dan ayah saya lah, ini rezeki yang saya dapat juga.
selalu menunjukkan bahawa mati bukan satu benda yang kita perlu meratapi over sangat. Kita sedihlah orang sayang meninggal dunia. Tapi kita semua akan mati, dan mati adalah perjalanan kita sebagai seorang Muslim menuju Allah Ta'ala. Tak adalah mak ayah saya cakap macam tu kan, itu ceramah punya style lah. Adalah caranya kan, sebagai mak ayah kan. Tapi dia macam jadi satu benda yang dibiasakan. Dan itu penting. Saya ingat benda ni pun kita kena biasakan dengan anak. Bahkan sepanjang Palestin ni, saya cerita pada anak-anak tentang Palestin, tentang Gaza, tak faham, umur 4 tahun. Dia pun boleh apa yang dia boleh tangkap-tangkap lah kan, umur 4 tahun. Dan saya suka sebut pasal kematian. Saya suka sebut pasal kesian anak-anak orang Palestin, orang Gaza ni, mami dengan baba dia dah tak ada dah. Dia seorang-seorang. Siapa nak jaga dia? So, mood tu penting. Mood supaya kita tahu yang, okey, kita akan mati, dan kita kena bantu orang-orang yang dalam kesusahan. Itu adalah penting. Supaya kita tidak ada satu kecintaan yang luar biasa sangat pada dunia, pada kehidupan. Bahkan esok kalau saya, Allah takdirkan pergi, dan kalau perempuan antara kita pun ada yang pergi, kita harap itu jadi tazkirah untuk kita bahawa kita pun akan pergi dan kita menuju ke satu alam yang menguntungkan untuk kita tebus balik segala pengorbanan dan kerja kita di dunia adalah, mudah-mudahan insya-Allah. So jangan ambil sunnah iblis yang nak hidup lama tapi rupanya untuk menikmati dunia, dan sedangkan dia menuju ke neraka. Bila nak habis ni? Nombor 6. Okey, nombor 6, sekejap. Apa ini? Okey. Nombor 6. Securup syurga. Ini adalah hadis yang menarik juga. Untuk berikan kita kekuatan lagi, untuk kita betul-betul faham hidup mati, untung rugi di dunia ini dengan kacamata yang dipamerkan oleh ahli Ghazah dan juga dipamerkan oleh generasi sahabat. Ini hadis yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yu'ta yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan bi an'ami ahli dunia, orang yang paling mendapat nikmat paling banyak sekali, minal kufar, dalam kalangan orang kafir, fayuqalu ighmisuhu finnar ghasmatan fayughmasu fiha. Celup dia di dalam neraka dengan satu celupan, kemudian diangkat semula. Thumma yuqalu lahu ayyu fulan hal asabaka na'imun qat. Dan ditanyakan kepada orang kafir yang paling untung hidupnya di dunia tu, adakah pernah engkau mendapat nikmat di dunia? Fayaqulu la, tak, aku tak pernah dapat apa-apa kat dunia. Ma asabani na'imun qat. Aku tak pernah dapat walau sedikit pun nikmat di dunia. Wa yu'ta bi ashaddil mu'minina darran wa bala'an. Dan didatangkan juga seorang lagi, orang beriman yang nasib hidupnya paling buruk sekali. Dan saya tak ada orang lain yang saya bayangkan bila saya baca hadis ni melainkan orang Gaza. Saya tak pernah jumpa orang yang bernasib malang macam orang-orang Gaza. Saya rasa kita semua tak pernah jumpa orang yang bernasib malang macam tu. Barangkali memang Allah Ta'ala memang akan ambil orang Gaza ni. Akan didatangkan seorang Gaza yang kematian anak isterinya, yang dia sendiri hilang segala-galanya, yang buta matanya, yang kecil-kecil lagi telah melalui episod-episod ngeri melihat kematian, melihat pembunuhan di depan matanya sendiri. Dia akan dibawa fayuqalu misuhu ghamsatan fil jannah, dan diceluplah seorang Gaza ini dalam satu celupan jannah, syurga, fayughmasu fiha ghasmatan, dan diangkat semula. Fayuqalu lahu ayyu fulan, wahai seorang Gaza, hal asabaka darrun qad aw bala'un, pernah tak engkau rasa susah di dunia selama ni? Fayaqulu ma asabani qad darrun wala bala'. Tak, aku rasa aku tak pernah melalui satu pun kesakitan ataupun bencana. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibn Majah. Apa yang kita boleh tafsir daripada hadis ni? Macam-macam kita dah faham tadi kan sebenarnya. Tapi yang kita boleh faham adalah, okey, memang kita menderita dunia ni, tapi akhirnya, yalah, dari hidup kita ni pun kan, daripada kecil, saya rasa ada macam-macam benda berlaku pada kita. Dulu kita rasa ini yang paling sakit sekali. Bila anak-anak kita kan, nak mandi pun nangis kan. Dia rasa itulah benda paling sedih sekali dalam hidup dia, kena mandi pagi-pagi kan. Tapi bila dia besar baru dia tahu yang, oh, dulu masa kecil aku menangis masuk tandai tu, tak ada makna pun nak menangis. Nak bandingkan dengan sekarang ni, menangis macam-macam kan. Menangis sebab tak dapat kerja, menangis sebab tak jumpa lagi pasangan hidup, menangis sebab gaji tak masuk. Macam-macam benda boleh buat kita menangis bila dah dewasa ni kan. Maksudnya secara relatifnya, waktu kecil dulu kita menangis sebab kena mandi pagi-pagi tu adalah
tangisan yang tak ada makna pun, tak ada apa-apa pun itu. Rasa macam tak pernah menangis sepanjang kecil. Sebab bila besar ni banyak benda yang lebih menduga kita. Itulah gambarannya yang disebut dalam hadis ini. Nabi SAW cuba beritahu kepada kita, dari sudut perspektif akhirat, apa yang berlaku di dunia ni sangat kecil. Dan bayangkan itu baru satu celupan saja di syurga, satu celupan saja di neraka, dan kita telah melupakan semua perkara yang pernah berlaku di dunia. Orang kafir yang mendapat nikmat, bayangkan ada mansion yang berjuta harga dia, dengan ialah segala kenikmatan, segala makanan mewah yang pernah dinikmati di dunia, segala kereta mewah yang dikumpul di bawah garaj kereta dia kan. Semua dia telah menikmati dan dia ready untuk mati, membayangkan yang lega, puas menikmati dunia. Saya risau sangat sebut benda ni sebab saya takut saya ada perasaan yang sama bila mati esok. Kita rasa macam, selesailah semua aku dah nikmati dah. Aku dah rasa makanan paling sedap, aku dah rasa kereta yang paling best, aku dah ada rumah paling besar, bolehlah mati. Dan itu menakutkan untuk kita bayangkan itu terjadi pada kita. Sebab itu terjadi pada seorang kafir ini. Dia menikmati segala-galanya, dan bila sampai giliran dia dicelup dalam neraka kerana dia kafir, bila ditanya dia tahu yang tak pernah sekali pun dia mendapat nikmat di dunia dulu. Ini sangat menyakitkan untuk masuk neraka walaupun satu celupan. Dan orang yang beriman ni, yang mati dalam keadaan tak dapat. Bayangkan orang Gaza ni, kita kenal lah sebahagian kan. Mu'taz Uzaiza tadi, Wa'il Dahdo kita kenal Ismail Haniyah, kita kenal Abu Ubaidah, kita kenal beberapa nama. Tapi betapa ramai orang-orang Gaza yang telah syahid, kita tak kenal pun dia. Kita tak tahu pun siapa nama dia, tak tahu pun wajah dia macam mana. Mereka bukan orang yang popular pun, tak ada siapa yang kisah pasal dia. Tak dilaporkan pun pasal dia. Tapi esok di akhirat, dia adalah orang yang paling awal sekali akan mendapat nikmat syurga, kerana dia paling banyak sekali mendapat darran wa bala, paling banyak mendapat kesusahan dan bala bencana, dan mereka menjadi syahid. Sebab tu best di Gaza kan, bila tengok video-video, mereka akan namakan semua orang yang mati sebagai syahid. Istushhida waladi, anak aku telah syahid, dia bukan anak aku dah mati. Kan kesan dia beza kan. Kita tahu yang tak, dia memang mati, dia memang meninggalkan aku, tapi dia ke syurga. Dan itu menjadi sedikit sebab untuk aku tersenyum, sebab akhirnya anakku walaupun dia mati, dia ke syurga Allah Ta'ala. Kan? Dan dapat nanti kita tunjuk gambar last ni. Tak apa, ini saja tunjuk gambar baby ni untuk membayangkan dunia dan akhirat. Kan? Dunia kita bayangannya adalah macam baby lah dalam perut ibu kan. Apa yang ada dalam perut ibu, itulah yang dia nikmati. Dan syurga, alam akhirat itu adalah seumpama kita di luar ni. Bila dah keluar, kita jumpa macam-macam mainan, kita jumpa macam-macam makanan. Itulah akhirat yang luar biasa nikmat dia. Dan last sekali, ini gambar yang tak tahulah berapa kali kita dah menangis tengok gambar dan video ni kan. Tentang siapa nama dia? Lupa dah saya. Hamzah ayah atuk dia ni, tak ingat lah nama dia siapa. Tapi anak dia tu kita kenal nama dia kan, Rim. Ruh kan. Rim namanya. Saya dah azam ni dengan isteri, kalau dia dapat anak perempuan nak namakan Rim. Sebab saya rasa kena ada satu kenangan tentang Gaza ni. Saya rasa adalah kita seletak nama sahabat semua kan. Tapi dia bukan satu kesalahan, bahkan itu satu benda yang besar juga untuk kita ingat, kenang Palestin dalam doa dan juga hidup kita. Nobatkanlah nama siapa-siapa, letak nama Rim kan. Siapa yang ada cucu baru letak nama Rim. Saya rasa benda tu macam Masya Allah, itu kenangan yang paling berbaloi lah, yang boleh bawa sampai ke anak tu besar kan, dengan semangat daripada cerita ni. Dan dalam sirah Nabi SAW pernah sabda, ini hadis ni, seorang sahabat namanya Talhah bin Ubaidillah yang luka parah dalam perang Uhud. Luka parah, dia macam tak rupa manusia dah. Cuma dia tak syahid je. Dan Nabi sebut, man ahabba an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Talhah bin Ubaidillah. Siapa yang nak tengok seorang syahid yang masih hidup, yamshi ala wajhil ard, yang berjalan atas bumi ni, pergi tengok Talhah bin Ubaidillah. Dia tu syahid sebenarnya. Apa poin hadis ni yang kita perlu belajar? Gaza ni bukan yang telah mati saja yang telah syahid. Kalau menurut hadis ini, semua yang ada di Gaza tu adalah syuhada, walaupun belum syahid. Sebab mereka ada banyak sebab untuk mati. Macam Talhah bin Ubaidillah dalam perang Uhud. Ada banyak sebab yang boleh menyebabkan dia tu mati, syahid dalam perang Uhud, tapi dia tak syahid. Dia hidup, dia survive. Sebab dia lindung Nabi, dia pertahankan Nabi SAW. Dan di Gaza ni, mereka yang pertahankan Palestin, mereka yang pertahankan Masjid Al-Aqsa, mempertahankan tanah air mereka.
Cuma mereka belum syahid. Mereka tidak syahid lagi. Mereka tetap dianggap sebagai syahid. Yamshi ala wajhil ard. Dan ini adalah, saya tak ingat nama dia siapa, dengan Rim tu kan, yang paling popular sekali video ni. Itu cucu dia yang syahid kerana runtuhan rumah dia. Dan kita banyak kali menangis tengok video ni, saya yakin semua orang pun menangis tengok video ni. Tapi saya namakanlah dia Abu Hamzah, lupa dah nama dia. Abu Hamzah ni yang best dia sekarang ni, keluar banyak video pula yang menunjukkan Abu Hamzah ni dia berkhidmat untuk menceriakan anak-anak di Gaza. Setelah cucu dia tak ada, kan? Ini kesan menjadi seorang Gaza, kan? Sebab kita tahu hidup kita bukan di dunia saja. Dan kehilangan cucu kesayangan dia, kita tahu betapa sayangnya dia dengan cucu dia tadi, telah menyebabkan dia mencari cucu-cucu yang lain untuk dihiburkan, untuk dia gembirakan di Gaza. Dan ada satu video tu, ada seorang budak yang kudung kakinya sebelah sebab kena serang, kena roket runtuhan rumah dia. Dan Abu Hamzah ni sebut, jangan risau, kaki kamu kat syurga dah. So, saya tak tahu apa kesan kalimah tu diucapkan kepada anak-anak ni. Tapi for sure dengan yakin kita boleh cakap, itu sangat menguntungkan untuk kita tahu yang kaki kita dah kat syurga. Ada seorang sahabat, saya tak ingat siapa namanya, Amr bin Jamuh. Dia ni salah satu bahagian badan dia tak ada, sama ada kaki dia ataupun tangan dia. Dan Nabi pernah cerita, di syurga aku nampak kaki kamu. Tu bayangkan, sahabat ni kaki dia dah kudung kan sebab perang. Amr bin Jamuh. Dan Nabi sebut, aku nampak kaki kamu berjalan-jalan dekat syurga. Kaki berjalan, kalau kita bayangkan macam, kalau kita bayang secara visual nampak macam kelakar, tapi untuk kita bayangkan, kaki ditunjukkan kepada Nabi SAW, ini adalah kaki Amr bin Jamuh. Dan antara lain Bilal bin Rabah juga kan. Bilal bin Rabah pun Nabi dengar tapak kaki dia kat syurga kan. Umar bin Khattab, Nabi nampak istana dia dekat syurga. Setiap seorang ada cerita masing-masing. Masih hidup lagi. Masih survive lagi. Tapi Nabi cakap, Nabi dah nampak petanda ataupun kaki dia, bayang-bayang dia, tapak kaki dia di syurga. Tu bayangkan, setiap orang Gaza ni ada banyak sebab untuk dipilih sebagai syuhada. Kalau kita nak tengok syahid di dunia yang masih hidup lagi, lihatlah orang Gaza. Mereka adalah syahid. Mereka adalah syuhada macam Talha bin Ubaidillah. Cuma mereka survive saja. Tapi mereka ada ciri-ciri syuhada yang mampu memberikan segala-galanya demi Allah Ta'ala, demi Palestin, demi Masjidil Aqsa. Dan mungkin soalan yang terakhir untuk kita lah kan, adalah slide ni. Untuk kita kena fikirkanlah apa yang sedang menunggu kita di syurga kita sekarang. So kalau ada sesuatu yang kita sudah dikorbankan untuk agama ni, kita harap itu yang akan menunggu kita di akhirat nanti. Kan ada banyak zikir yang Nabi ajar yang akan membina pokok kan. Itu salah satu lah untuk menandakan yang okey, ada zikir tapi dia membina pokok di syurga kita, di rumah kita di sana kan. Dan banyak lagi yang kita boleh buat untuk Palestin, untuk Islam, untuk Allah Ta'ala. Apa saja. Kalau itulah ilmu, saya harap mudah-mudahan, saya haraplah sama-sama doa kita dalam dalam halaqah ilmu yang sama ni, kita selalu doakan juga bahawa kita haraplah ilmu-ilmu yang kita kongsikan dalam sesi ini yang mengesani puan-puan dan mengesani saya sendiri pun, kita harap itu menanti kita kat syurga nanti. Inilah dia siri sahabiat kita yang telah tunggu kita kan dekat syurga nanti kan. Inilah siri apa lagi kita buat, sirah perempuan, siri Ghazah kita. Kita harap ilmu-ilmu tu bertukar menjadi satu ganjaran di akhirat nanti. Dan setiap seorang daripada kita harap dapat berbuat sesuatu untuk ilmu tu yang menanti kita di syurga kita. Dah ada dekat sana. Sebagaimana kisah syuhada Ghazah, yang sebahagian daripada jasad mereka di sana, sebahagian daripada ahli keluarga mereka dah tunggu mereka di sana, dan itu adalah satu hidup yang sangat bermakna. Bila kita tahu yang kitaran kehidupan kita macam itu. Dia bukan soal aku rugi, maka tak bermakna hidup ni. Cucu aku mati, maka dah tak ada makna nak hidup dah. Dia bukan macam itu. Dia adalah sangat, dia panggil apa, sepatutnya menimbulkan suatu perasaan yang produktif macam Syekh Abu Hamzah ini. Kematian cucu dia tidak menyebabkan dia meratap, gila kan. Dia sayang cucu dia cium cucu dia. Tapi setelah cucunya pergi, dia menceriakan cucu-cucu yang lain yang ada di Gaza. Supaya mereka nampak dengan pandangan akhirat bagi setiap apa yang berlaku kepada mereka. Allah Alam, saya rasa cukuplah kita punya perkongsian untuk pagi ini. Saya nak tengok soalan dan apa saja yang ada. Okey, alhamdulillah.
UEA tu apa? Kuliah UAA. Ustaz? Ustaz? Ustaz Endang. Oh, Sandang. Endang Wahyudi Okay. ke? Oh, dia UEA eh? UEW tu. Yeah. Oh, A dengan W dekat eh? UEW. Okay. Tak apa, saja tanya. Saya tak tahu Saudi apa nama dia nak punya soalan. Sebenarnya saya pun agak saya sini mana-mana berita tentang Jordan, tentang Saudi, Mesir ni saya biasa akan skeptik dulu. Saya akan tertanya betul ke ni? Sebab macam Jordan kan masa awal perang itu katanya dia bagi makanan daripada udara turun ke Gaza. Kemudian katanya tenteranya dah sedia dekat sepadan. Dan dalam temu ramah dengan seorang apa nama ni mantan general tentera apa tak dia dekat Jordan, dia kata benda tu tak berlaku pun. Maksudnya itu adalah bagi apa lakonan politik lah untuk menunjukkan sokongan mereka kepada Gaza, tapi benda tu tak berlaku. Dan Saudi pun satu lagi kes, saya tak jumpa sangat sebab tapi semalam ada satu cerita Qatar meeting dengan Saudi kata nak bantu Gaza, tapi itu tak selari pula dengan cerita-cerita yang kita baca selama ni, cerita benar yang kita baca daripada Saudi. Macam mana ulama'-ulama' yang dipenjarakan, ditutup mulutnya bila nak sebut tentang Gaza dan sebagainya. Dan of course Muhammad bin Salman yang macam-macam tindakan dia yang sangat pro Amerika. Qatar yes, Qatar memang directly ada banyak sumbangan yang diberikan bukan saja pada Gaza. Sebab Al-Qaradawi duduk di sana, Khalid Mish'al duduk di sana kan sebelum ni. Ramai ulama'-ulama Saudi yang terpaksa larikan diri pun kena pergi ke Qatar. Sebab dia tak, bayangkan jadi ulama' tapi tak boleh cakap kan. Macam mana kan? Sebab tu dia tak boleh survive duduk kat Saudi, dia pergi ke Qatar. Ada beberapa nama yang saya ikuti memang duduk di Qatar sebab dia nak terus mengajar tanpa halangan-halangan politik yang berlaku di Saudi. Cuma of course antara sangka baik terakhir yang saya berikan kepada Saudi adalah maybe ada kerja-kerja balik tabir yang saya tak tahu. Ya. Tapi di zaman moden ni sebagaimana ramai penganalisis politik sebut, ya, politik balik tabir ni dia tak mengikat, dia tak binding. Dia macam mana nak sebut macam mana nak menilai politik balik tabir ni kan? Apa yang kita mampu menilai adalah apa yang dipamerkan di depan. Kalau benar Saudi ataupun Jordan ataupun Mesir ada buat kerja balik tabir yang kita tak tahu yang membantu untuk Gaza. Bahkan saya pernah dengar juga yang sebenarnya kalau tak ada Saudi, kalau tak ada Jordan, kalau tak ada Mesir, dah lama dah Gaza tu hancur. Mereka lah yang banyak negotiate untuk pastikan Gaza dan West Bank tu kekal. Tapi ada juga kritikan kepada dakwaan tu sebab kenapa pula macam tu? Kenapa pula kalau mereka tolak ansur dengan Israel, Gaza dengan tebing barat boleh lebih selamat? So ada macam-macam lah kritikan dan sebagainya. Tapi kita boleh menghukum apa yang nampak depan mata lah. Dan yang nampak depan mata tu adalah memang mereka agak pro kepada Amerika. Bahkan Jordan adalah top 10 negara yang mendapat peruntukan luar US yang paling besar sekali. Berapa bilion dia bagi? Dia kurang sikit daripada Israel lah, tapi banyak lah. Sebab tu Amerika punya military base ada dekat Jordan, dekat Amman. Saya tak pernah pergi tapi tahulah tempat tu. Kat mana? Dekat dengan Amman. Amerika punya military base dekat Jordan. So dia kan tu reality. Yes. Cuma Saudi tu saya sebut tadi zaman King Faisal sebelum ni kan. Itu adalah modelnya. Ya. Ini ada share Dr. Sofian Taha. Terima kasih. Ada orang kata sedekah masa tiada apa-apa. Bagaimana nak sedekah jika kita ada apa-apa? Dengan semangat juang. Sedekah ni ataupun infak lah. Kalau kita ambil perkataan infak kan. Infak dalam bahasa Arab maksudnya anfaqa. Maksudnya kita menghilangkan sesuatu daripada diri kita. Dan sedekah biasanya terjemah dengan perkataan yang sama. Iaitu kita menghilangkan sesuatu yang kita miliki
beri kepada orang lain ataupun apa sajalah. So, dia tak semestinya berkaitan dengan yang material. Dia boleh jadi contoh kan, orang yang berkhidmat di Gaza sebagai doktor-doktor sukarelawan tu, dia tak bagi duit lah kan, tapi khidmat dia tu adalah kos lah. Itu adalah sesuatu yang telah dihilangkan daripada diri dia. Sebabnya tenaga dia, keringat dia tu boleh dibuat pada tempat lain yang boleh berikan keuntungan, tapi dia bekerja di Gaza free. Dan itu adalah khidmat dia. So, itu antara betapa dinamiknya tafsiran kepada infak dan sedekah yang tak semestinya material. So mungkin waktu kita tak ada apa-apa kan. So mungkin kita fokus kepada apa saja benda-benda yang tak boleh, tak nampak kos. Kita tak tahu, maybe kita jadi jiran yang orang yang bagi salam selalu ke kan, ataupun kita selalu menceriakan orang lain ke, itu pun infak juga kan. Sebab kita melaburkan masa kita untuk menceriakan orang, kan, untuk menarik senyum di wajah orang lain. Itu infak, itu sedekah, kan, dan tak semestinya material. Cuma of course di zaman bukan di zaman kini saja kan, material tu banyak adalah sumbangan yang boleh dihitung lah. Kan? Material itu adalah bentuk sumbangan yang boleh dihitung. Dan benda-benda yang boleh dihitung ni dia boleh nampaklah jelas, okey, orang boleh gunakan wang itu untuk beli ataupun untuk miliki apa benda yang dia perlukan. Sebab tu biasanya tafsiran infak dan sedekah cenderung kepada wang. Sebab wang yang boleh membeli kan. Kalau orang tu dapat ilmu, dia bukan boleh terus beli kan. Kalau orang tu dapat khidmat sihat, dia tak boleh beli apa yang dia nak. So semuanya adalah sedekah. Selagi mana kita berikan sesuatu dan kita hilangkan satu kelebihan pemilikan yang kita ada. Minimalis. Saya rasa iyalah. Saya seorang, saya kenal satu masalah ni, hoarding disorder, yang sebenarnya banyak menimpa orang-orang tua. Saya tak tahu sebut benda ni, tapi saya baca artikel tu, hoarding disorder. Sebab saya tengok mak ayah saya sebenarnya kan. So dia cari, kenapa ada benda ni? Maksudnya ada sikap macam tu. Sikap yang tak nak buang barang, sayang orang tu, nantilah kumpul dulu. Kan, saya pun baca-baca artikel kan. Oh, ada satu penyakit. Dia bukanlah penyakit, tapi dia satu perangai yang saya tak tahu nak letak itu salah atau betul. Dia perangai je lah kan. Dia panggil hoarding disorder. Orang yang suka mengumpulkan sesuatu dan dia tak nak buang, walaupun dia tak tahu kenapa benda tu dia kena ada dekat situ kan. Saya hoarding disorder saya buku kan. Saya beli je kan, baca pun tidak kan, kumpul tak apa kan. Sesak lemari tu. Yang tukang bagi orangnya isteri saya. So saya pun ada benda tu juga. Tapi minimalism ini penting lah. Maksudnya kita tahu apa yang kita perlukan dan apa yang kita tidak perlukan. Hoarding disorder boleh cari betul. Allah. Okay. Dan Sayyidina Fatimah yang kita sebut pasal pintu dia tu kan, yang Nabi tegur kan. Sebab ada hiasan dekat pintu. Oh, nama wife Tuan Nadir, Rim. InsyaAllah. Tu kan. Ahli Khair. Video. Saya pun tak tengok lagi video tu. Seorang Chinese yang didakwa dia Malaysian kan. Entah betul tidak. Tapi katanya dia ditangkap kan. Tak tahu. No comment. Tak tahu lagi. Tapi biasalah tu kan. Itu antara kesedihan kat Malaysia. Kalau tengok non-Muslim dekat negara lain sangat positif dan pro-Palestin. Tapi di Malaysia ni, ini bukan saya nak tengok dari sudut ni, dari sudut kenapa kita gagal convince Chinese, Indian dan mana-mana kaum lain untuk bersama dalam perjuangan Palestin. Saya ada 2-3 jawapan tapi tak apa. Poinnya adalah kenapa kita gagal Sedangkan dekat US ada orang peluk Islam lagi sebab Palestin kan. Tapi di Malaysia ni kan, saya tak tahu lah jiran saya duk
kibar bendera Palestin tak pernah tanya pun kan. Maksudnya kita duduk kat kejiranan ni, kita duduk kibar bendera, kita letak bendera Palestin kan, duduk letak kat kereta konon-konon dengan harapan jomlah borak pasal Palestin. Tapi rupanya itu bukan benda yang easily attract non-Muslim di Malaysia untuk bincang pasal Palestin ataupun berminat tentang isu ni. Nampak macam isu ni diperjuangkan oleh orang Islam saja. Dan saya nak ambil sudut ni, sudut kenapa kita gagal. Kenapa kita gagal? Adakah ada benda tindakan-tindakan kita orang Islam di Malaysia ni yang akhirnya betul polarisasi kaum kat Malaysia ni sebenarnya benda yang sangat sangat teruk. Polarisasi kaum ni maksudnya apa? Jurang antar kaum kat Malaysia ni sangat teruk sebenarnya. Ya. Dari sudut politik pun bercerai, ikut parti, sekolah pun ikut kaum kan. So kita polarisasi kaum kita sangat teruk kat Malaysia ni. Sebab tu isu Palestin ni yang sepatutnya jadi isu semua orang, dia jadi isu orang Melayu. Jadi isu orang Islam saja. Itu agak menyedihkan. Dan itu bila muncul seorang Chinese pula kan yang pro Israel pula. So dia sangat menyedihkan. Itu kesan daripada polarisasi kaum lah. Sebab tu berjuang untuk menyatukan kaum di Malaysia ni ada pahala khusus lah. Sebab itu negara kita yang ada masalah tu. Negara lain dia tak ada kaum yang sebanyak dan nisbah yang macam Malaysia. Ada Manik Suman dia share. Tapi bayangkan dekat US, indigenous people, orang-orang asli di US, mereka pro Palestin. So dia macam dekat Malaysia ni saya pun tak tahu. Sabah saya dengar cerita tu kan. Orang-orang putra dekat Sabah, Sarawak yang ada yang agak anti kepada perjuangan Palestin ni. Dan itu pelik. Kenapa kita gagal convince mereka untuk pro Palestin? Sedangkan di US, negara yang totally pro-Israel, indigenous people dekat US, pro-Palestin. Mereka berkayak dekat laut tu. Berkayak untuk tahan kapal-kapal US yang nak bawa senjata ke Israel. Tahan, blok kapal tu. Ni orang-orang asli ni, maksudnya powernya mereka ni, apa yang mereka buat. Tapi di Malaysia kita fail kan. Menyedihkan. Kiranya perjuangan Palestin di Malaysia ni perjuangan bangsa. Dah tak nampak macam tu. Tak nampak satu orang kata international, tapi perjuangan bangsa Melayu saja. Tak nampak. Mungkin Islam tu mungkin dah sensitif kan. Tapi nampaknya ditengahkan kemudian bangsa Melayu je lah yang ke depan semua. Jadi orang-orang bangsa lain tu mungkin dia tak dapat penjadahan kot. Mungkin kita penyebab tu kita pendidikan kita pun sama kan. Ada macam saya cakap dah, ada sekolah Melayu, ada sekolah Cina. Kalau kita comparekan pendidikan luar negara tu tak ada istilah sekolah Islam ke. Maksudnya kita taklah nak kata lagi tak ada beza lah kan, semua sekolah you kena masuk. Kecuali kalau ada orang Islam tu nak buat sekolah lain tu, dia kena buat sekolah tu ikhtiar sendirilah akhirnya kan. So, saya rasa macam tu lah sebab dia tak nak buat ni. Tak tahu pun benda. Bila kita ambil, kalau kita berusaha lebih sikit dan dah jadi satu isu sensitif pula kan jadinya. Saya rasa antara turning point dia, kalau kita ingat dulu antara demonstrasi yang awal dekat Dataran Merdeka tu, yang Viva Palestina buat tu, yang katanya tak letak kebir semua tu kan. Isu tu kan panas kan. Okey lah, saya maybe boleh setuju tak setuju. Saya maybe tak setuju dengan Dr. Musa bila dia letakkan peraturan tu. Cuma saya akan cakap, respon kita orang Melayu terhadap isu tu terlalu overwhelming sangat. Sampai macam itu adalah sebesar-besar isu pasal Palestin. Maksudnya, bila tak boleh bertakbir di demonstrasi, itu adalah masalah terbesar dalam perjuangan Palestin. Dan saya ada jumpa geng-geng Dr. Musa ni. Ada kawan-kawan saya dalam MyK yang baru ni dekat Siro Center pun saya buat kan, Ustaz Megat tu. Dia lah saya punya informer cerita. Apa cerita ni Dr. Musa? Dan dia ceritalah, Dr. Musa ni, dia adalah chairman kepada Viva Palestina. Dan Viva Palestina tu, dia punya komiti dia, majoriti adalah non-Muslim. Dan dia cakap lah, maybe salah satu daripada mereka punya concern ketika itu yang paling besar sekali adalah macam mana untuk pull crowd non-Muslim kepada demonstrasi pro-Palestin. Sebab tu mereka letak syarat tu. Jangan bertakbir. Dan jangan buat spanduk-spanduk yang nampak macam rasis dan sebagainya. Maybe kita setuju ataupun tak setuju, dipersilakan.
Tapi untuk kita over sangat respon kepada benda tu sampai menyebabkan dia rasa ni adalah satu serangan kepada orang Islam pula kan. Maksudnya apa ni? Kenapa kita nak kena takut dengan kaum lain sampai tak nak bertakbir? Dia bukan point dia tu. Dia bukan tak nak bertakbir sebab takut kepada non-Muslim. Tapi dia menjadi tanggungjawab ni, kawan saya yang dekat dengan Dr. Pusa ni lah. Dia kata, kerana menjadi tanggungjawab Viva Palestina untuk menjadi jambatan kepada orang-orang non-Muslim yang nak berjuang untuk Palestin. Dan sekarang jambatan tu dah musnah. Habis. Sebab kita over sangat respon pada isu tu. Macam itu adalah isu paling besar sekali. Dan betul lagi kesian Dr. Musa. Dr. Musa ni bukan hari ini berjuang untuk Palestin kan. Dia terlibat dengan Mavi Mamara. Dia jadi doktor buat humanitarian dekat Palestin, dekat mana-mana tempat. Tiba-tiba hanya sebab satu kes habis kena bantai. So kesian lah. Malaysia ni dia susah nak bertenang. Sebab tu saya suka kelas kita ni, kelas yang bertenang kan. Malaysia ni adalah satu negara yang rakyat dia terlalu responsif sangat sikap dia. Nak cepat sangat respon, nak sangat cakap, nak sangat bagi tahu apa isi hati dia. Sebab tu apa nama ni? Sebab tu payah. Sebab tu antara pendidikan yang kita kena terus beri kepada anak-anak, kepada generasi kita adalah macam mana untuk jadi well-being Muslim. Maksudnya relax lah. Jangan over respond kepada anything. Tak perlu cerita tentang apa yang kamu rasa kepada semua. Tak perlu nak cerita segala benda pada semua orang. Kan? Lebih baik kita bertenang, bersabar dan berikan masa. Setuju tak setuju tentang Dr. Musa punya pendirian ataupun Viva Palestina punya standard, silakan. Tapi jangan jadikan itu isu paling besar ketika sedang kita kempenkan isu Palestin untuk seluruh umat Islam, umat Malaysia ni, bangsa Malaysia, termasuk Chinese, Indian. Dan agak menjadikan, saya rasa itu adalah turning point dia. Yang menyebabkan akhirnya lah, nampak ni adalah isu umat Islam, silakan. So sedih lah. Okay, terima kasih. Saya rasa Ustaz, rakyat Malaysia ni dia tak belum dapat lagi tak semua orang tadabbur surah Al-Hujurat kan. Kena perkenalkan kepada masyarakat Malaysia akhlak dalam surah Al-Hujurat tu. Kalau tak, mungkin generasi akan datang, generasi yang dah macam-macam kita orang ni, macam saya lah kan, yang lain-lain tu lagi mungkin surah Al-Hujurat tu very asing lagi sangatlah bagi untuk kita. Itulah salah satu sebab kenapa kita susah nak convince orang non-Muslim untuk join sekali community punya kes ni kan. Yang nampak dengan perjuangan dia Islam tu salah satu yang sensitif sangat. Kita sendirilah yang silap kan, kita sendiri yang kita orang Islam sendiri yang silap daripada segi untuk push orang macam mana cara terbaik kan. Kalau kita biasa luar negara ke macam mana kita push sama hingga saya ni anak-anak saya pun sangat sensitif bab dia nak cakap bab orang kata boleh apa dia orang cepat-cepat akan tindak tapi rasisnya jadi kita pun macam kadang hati-hati juga bercakap kepada anak-anak kan sebab orang yang biasa dibesarkan orang negara. So alhamdulillah Ustaz, saya rasa isu Palestin ni memang tak ada kesudahannya kita sampai kita dapat Palestin sampai kita, saya rasa mungkin saya pun salah satu Ustaz sebab bila diarahkan Palestin sebab ada saudara-saudara yang saudara-saudara belakang tabi saudara sumbang, mereka sungguh-sungguh para rakyat Palestin pula daripada negara Palestin itu untuk memberikan bagi Yahudi dulu. Jadi kita jadi rasa macam risau. Adakah rakyat Palestin itu nanti bila keluar, siapakah di kalangan mereka yang akan mendapat semula tanah Palestin itu buat kita. Sebenarnya itu orang Islam semua Ustaz. Orang Islam kan. Kita baca tu, kita berada dalam grup tu, perbincangan tu, kita rasa macam ada juga berlaku benda macam ni kan sampaikan mengaku yang tanah Palestin itu Yahudi punya Ustaz. Rakyat Palestin kena keluar dari Palestin, subhanallah. Dan kita belajar macam surah Al-Isra tu kan ada janji Allah dekat situ yang Palestin akan dibuka oleh generasi yang kedua. Siapa generasi yang kedua tu Ustaz kan? Sekarang kita kena tadabbur lah surah-surah yang berkaitan dengan isu Palestin. Saya bercerita-cerita sama kali saya nak buat khas berkenaan dengan Palestin dan Al-Quran kan, terangkan kepada masyarakat apa perjuangan kita, bukan setakat kita berselera itu je.
sebagai sumbangan. Tapi sumbangan kita tu sebagai mana kan? Tapi kalau kita kena menghayati sampailah, ini tak sekarang dah macam ada suam sikit. Suam sikit kan. Nampak suam sikit perjuangan kita semua ke depan. InsyaAllah Ustaz, terima kasih Ustaz Rajin sampaikan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita teruskan Ustaz. JAA Asana Amalah bersama-sama Ustaz. Kita bagi peluang untuk Ustaz ketengahkan dan kita memandikan ummah isu Palestin ni sebenarnya ke isu terpencil lah. Istilah depan, isu semua Islam. Bukan setakat orang Islam saja, tapi community lah kan Ustaz. Bukan setakat orang Cina, Cina ke India ke Malaysia tak tahu, tak tahu. Tapi kalau kat overseas, kalau pergi berdemonstrasi tu memang majoriti orang bukan Islam. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah kita pun sampai penghujung dia. Kalau ada apa-apa lagi Ustaz sampaikan, silakan. Ada soalan ke Ustaz? Sampai semua, Ustaz silakan kalau ada soalan. Dr. Amira, ada soalan ke? Assalamualaikum. Saya tertarik nak tahu kenapa rakyat Malaysia macam perjuangan Palestin, isu Palestin ni dia selalu bermusim. Sebab kalau di England dia sentiasa macam every now and then dia ada je demo ni atas bas, dia kata ban Mark Spencer, ban Waitrose, Stay School sebenarnya mana-mana. Jadi kita sentiasa diperingatkan, sentiasa macam kita loyal lah. Walaupun waktu tu kita belum tahu sangat pun, tapi kita jadi macam malu lah aku orang Islam tapi tak betul-betul boycott gitu kan. Cuma itulah saya ingin nak tahu macam mana boleh tak setia sangat perjuangan tu. So bukan UK, London ataupun US saja. Saya tengok sebenarnya Jordan tempat saya belajar dulu pun agak konsisten lah. Maksudnya selalu mereka buat demonstrasi. Kerana lepas solat Jumaat mereka buat. Bila-bila masa lah, tak kira lah itu isu Palestin atau tak kan. Waktu Palestin diserang atau tak. Saya tak tahu lah ini satu benda yang bias ataupun main oversimplistic kepada orang Melayu ke apa. Tapi antara ciri kaum Melayu yang ditegur oleh, siapa nama tu? Hussein Alatas. Syed Hussein Alatas dalam beberapa buku dia. Adalah satu topik yang dia kata, apa nama ni? Betul ke dia sebut Pukul, betul dia betul berperangai, perangai bergantung kepada diri sendiri. Perangai, saya kena cari balik. Perangai bergantung kepada diri sendiri. Buku siapa tu? Zakbar lah. Bukan Hussein Alatas. Zakbar, betul. Zakbar dia sebut dalam buku tu. Perangai bergantung pada diri sendiri. Buku tu sangat bagus sebenarnya. Zakbar punjangga Melayu kita. Dan salah satu daripada inti buku tu yang menarik adalah dia banyak menegur sikap-sikap orang Melayu, bangsa Melayu yang agak lemah dari sudut mempertahankan apa yang dia sendiri percaya. Dan bermusim tu berpunca daripada kerana kelemahan tersebut. Yang dia hanya buat sesuatu bila ada hype. Hype tu maksudnya apa hype? Hype ni macam ni lah. Macam bila berlaku serangan, kita rasa macam okey, kita kena turun ke jalanan ni. Sebab tu isu Gaza baru ni pun 2-3 minggu pertama je. Lepas tu dah habis. Sampai sekarang pun dah tak ada dah panggilan demo ke apa kan. So kerana kita punya ciri bermusim tu sangat kuat. Orang Melayu dia sangat mudah tersentuh dengan hype. Sebab tu antara tafsiran yang antara yang saya ingat, Zakbar ada sentuh kenapa British berjaya menguasai tanah Melayu dan kenapa orang Melayu macam terhutang budi dengan British. Dan kenapa orang-orang Jawa, sebab dia belah. Tapi itulah, dia pun ada sentuh juga. Dia dekat Indonesia pun kesnya sama juga. Iaitu mudah terhutang budi dengan Belanda. Sebab dekat Indonesia ada Belanda, dekat tanah Melayu masa tu ada British. Dan British dan Belanda ni, bila dia pergi ke tanah Melayu, dia punya approach lain nak dibandingkan dengan approach British di Timur Tengah, approach British di Afrika. Sebab di Afrika, di Timur Tengah tu, British memang betul-betul penjajahan yang perang. Yang total. Tapi style di Malaysia ni adalah, dia macam buat baik. Kan? Sebab ada kapal haji yang ditaja untuk orang Melayu. Dekat Belanda pun sama, dia taja kapal haji untuk orang Jawa, untuk orang Melayu dekat Sumatera. Sebab dia perasan yang orang-orang Melayu ni ada satu ciri, dia akan mudah terhutang budi
dan dia akan mudah terkesan dengan satu benda yang mengesani emosi dia. Dan akhirnya dia menyebabkan apa saja pun bermusim untuk orang Melayu. Dia tak betul-betul berpegang. Perangai bergantung pada diri sendiri. Saya sangat-sangatlah baca buku ni. Itu antara buku yang sangat baguslah. Cerita tentang orang Melayu. Selebihnya saya tak tahu nak cakap apa. Itu realitinya lah kan. Okay, terima kasih. Cukup. Tadi Dr. Nabirah tu doktor PhD ataupun doktor medical? PhD. PhD di mengajar di mana? Abirah ada ke? Silakan. Saya Dia lagi tak. tak pernah Dia kenal. sekarang saya rasa dekat ni, dekat dekat ada ustaz dia dekat apa. Dia dekat dekat Minda Baki tu. Institut Minda Baki. Okey. Dekat IAB lah. Genting. Genting. Juga dalam tahun lepas tu saya kat situ. Mungkin kat situ lagi pun. Dia adalah antara orang yang paling lama dengan saya daripada saya kuliah fizikal, dan dia juga paling lama dengan grup itu Gaza saya tu. Pada awal dia contribute sampai sekarang masih lagi dia, daripada tak ada title doktor, sekarang dia ada doktor dah kan. Dr. Amira tu. So dia pun baru tahu yang ustaz ada grup sirah tu. Jadi dan dia interested sangatlah dia nak tahu benda tu semua. So saya bagilah ustaz punya link untuk join grup Telegram tu. Saya cakap dia banyak lepas banyak benda, banyak sesi dia lepas dah yang ustaz dah buat ke, sesi macam sesi ada kan. So tak apalah, mesti insya-Allah ustaz akan buat lagi share kat situ. Join lah grup tu, macam-macam information ada kat situ kan. Yes, ustaz kita pun dah sampai ke hujung dia. InsyaAllah kalau rezeki, insyaAllah kita sambung lagi. Jika ada poin-poin yang nak disampaikan, kita gunakan medium sini lah. Medium yang disediakan oleh JAA kan juga, dan juga Sirah Center insyaAllah. Kak Lina tanya dah tu. Tak tahulah. lagi tak sempat merancang lagi. Tengah menulis. Sesi yang lepas ada rakaman ke? Ada. Saya dah bagi dah, saya bagi email. Boleh ada lain email. Dia kena check tu, kena check email Saya tengah menulis sekarang ni, tu macam alamak tak buat benda lain. Pergilah Sirah Center kalau saya nulis. Tengah tulis buku. InsyaAllah. NKC kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walhamdulillah alamin. Kita NKC kita lepas dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi ya. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi di minggu akan datang. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Lee.